ikutlah mana-mana yang mudah lah. Jadi saya minta inilah yang pandai untuk kita punya bab ni untuk record ya, sebab Google Meet dia tak boleh record dah. Okay, kita terus masuk ke yang seterusnya. Minta tolong mana-mana yang baru masuk, mohon kawan-kawan lain untuk okay, untuk copy paste link kehadiran. Jadi minta tolong kawan-kawan lain lah, sekiranya yang dah masuk, yang baru masuk, yang baru join, minta tolong mereka untuk ni lah, untuk isi kehadiran. Minta mohon kepada kawan-kawan untuk bagi link kehadiran tadi. Okey, kita terus masuk kita ke bab seterusnya. Okey, dah nampak dah. Okey. Nampak saya punya slide? Nampak. Saya punya slide nampak tak? Nampak, Madam. Okey. Ini adalah masih lagi bab 3 dan ini juga adalah sambungan kita panggil lah sambungan daripada part kita hari itu di peringkat persekutuan. Okey, hari ini saya akan sentuh tentang 3 badan utama yang terdapat dalam sistem pemerintahan negara kita. Okey, badan-badan yang akan saya sebutkan kat sini, ini yang kita akan pergilah iaitu badan pentadbiran, iaitu yang disebutkan kat sini pentadbiran, badan perundangan di peringkat ni lah perundangan, dan juga badan kehakiman. So insyaAllah kita akan pergi habislah hari ni memang sampai pukul 11 lah. Okey, so kat sini kita akan pergi di dua-dua peringkat, iaitu badan pentadbiran di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri. Okey, badan perundangan di peringkat persekutuan iaitu peringkat pusat lah dan juga di peringkat negeri. Okey, dan juga badan kehakiman di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri. Okey, untuk overall kiranya berdasarkan apa yang kamu nampak nanti berdasarkan slide-slide ini, kita pergi lebih kepada fungsi, peranan mereka. Cuma memang banyak kamu akan tengok nampak panjang lah kat sini, okey. Cuma kita akan sentuh lebih kepada peranan dan fungsi. Dan juga struktur lah, struktur kita sebut struktur kita panggil struktur pentadbiran, struktur perundangan, struktur kehakiman. Maknanya dia adalah sikit-sikit struktur tu. Maknanya setiap struktur itu ada sistem, maknanya kita sebut apa peranan setiap satu tersebut. Sebab tu saya hari tu saya ada bagi slide besar kan, apa kan dalam satu slide tu ada rajah besar kan. Itu secara keseluruhannya. Yang kita belajar untuk bab ni lah. Slide ini nanti lepas habis nanti insyaAllah minggu ni saya akan bagi slide ni untuk kamu baca nantilah. Okey. Jadi untuk kat sini kita akan pergi ke badan pentadbiran di peringkat persekutuan. Apa yang berada di bawahnya adalah kita rujuk kepada Menteri Kabinet. Iaitu di peringkat kabinet, di peringkat persekutuan kita panggil jemaah menteri ataupun jemaah kabinet. Okay. Kedudukan kabinet termaktub dalam perlembagaan. So hari itu kita belajar perlembagaan. Jadi mereka ini termaktub. Walaupun mereka ini menteri, walaupun mereka ini kabinet, bukan kabinet dapur. Menteri kabinet kita sebut, mereka juga tertakluk kepada perlembagaan. Jadi mereka tak boleh sesuka hati mereka lah untuk membuat undang-undang sendiri ke, mentadbir secara suka hati mereka, sebab tugas mereka ini termaktub dalam perlembagaan. Okey, kabinet diketuai oleh Perdana Menteri yang sebagai ketua dia, ketua pentadbiran, dan dianggotai juga oleh menteri-menteri yang dilantik oleh Agung. Jadi sebab tu ada Perdana Menteri, ada menteri-menteri lain bawah dia. Okey, jemaah menteri terdiri daripada wakil parti yang menang pilihan raya. So kalau macam hari tu kita tak ada pilihan raya, cuma kita ada PM yang dipilih dan juga kita ada menteri-menteri yang dipilih. Mana-mana maknanya mereka ini yang terpilih, maknanya wakil-wakil daripada parlimen, parlimen masing-masing. Okey, sejarah kabinet bermula dengan sistem pengenalan, kita panggil pengenalan sistem ahli. Dulu kita panggil member system
pada awal-awal sebelum kemerdekaan, sebelum pra lah kemerdekaan. Selepas PRU yang pertama pada 1955, PRU yang pertama 1955, Tunku Abdul Rahman, hari tu kita dah belajar sistem demokrasi berparlimen kan, pilihan raya tersebut. PRU yang pertama pada 1955, Tunku Abdul Rahman daripada Parti Perikatan diangkat menjadi ketua menteri. Pada masa itu tak ada nama Perdana Menteri lagi. Okay. Selepas merdeka, dan maknanya Tunku Abdul Rahman ni sebagai ketua menteri, dia ada kabinet dia, kita panggil member system. Masa tu tak ramai lah dia punya sistem ahli tu. Okay. Selepas merdeka 1957, barulah ditukar nama kepada kabinet. Member system ini ditukar kepada menteri kabinet dan Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai PM. Maknanya sebelum merdeka hanya nama ketua menteri sahaja. Ketua menteri Tanah Melayu lah. Okay. Selepas merdeka automatik dia dilantik sebagai Perdana Menteri pertama dan tertubuhnya lah kabinet pertama di Tanah Melayu. Okay. Dalam Perlembagaan Malaysia, Agong melantik PM untuk mengetuai kabinet. Okay. Menteri-menteri lain dilantik oleh Agong atas nasihat Perdana Menteri. So Perdana Menteri dia ada dah list-list siapa menteri-menteri yang akan berada di bawah pentadbiran dia. Okey, dalam mesyuarat kabinet ada PM dan ada juga kabinet lah, menteri-menteri kabinet, iaitu organisasi pembentukan dasar kerajaan yang tertinggi. Okey, PM sebagai pengerusi majlis lah, pengerusi dalam majlis jemaah menteri tersebut. Okey, mesyuarat kabinet akan diadakan setiap hari Rabu. Sebab tu setiap minggu hari Rabu akan diadakan mesyuarat ni antara PM dengan menteri-menteri kabinet dia. Okey, jadi sebab tu kalau kadang-kadang kita ada dapat berita-berita baru, contohnya okey, berita terbaru dasar ke ni lah hari Khamis ataupun Rabu malam tu, hari Khamis tu mungkin akan ada pengumuman apa-apa. Maknanya daripada hasil mesyuarat itulah. Okey. Dan segala perbincangan dalam kabinet adalah sulit. Jadi memang orang tak akan tahu dan tidak akan direkod dalam minit mesyuarat. Dia ada SU dia tapi tidak akan dia tidak akan terbuka lah. Sebab tu kita pun tak tahu mesyuarat kabinet macam mana. Okey. Okey, so ini adalah ketua kabinet, kita sebut Perdana Menteri. Jadi dilantik oleh Agong dalam kalangan ahli Dewan Rakyat. So beliau adalah wakil rakyat daripada Parlimen Bera. So kawasan Bera dia sebagai ahli parlimen. Okay. Dan PM ini sebelum dilantik dia perlu mendapat sokongan majoriti dulu. Jadi maknanya semua bersetuju untuk pilih dia sebagai PM dan barulah Agong boleh beri perkenan untuk dilantik. Okay. Beliau mengetuai jemaah kabinet selagi mendapat kepercayaan ahli. So sekiranya dia gagal dapat sokongan ahli, dia perlu letak jawatan lah. Maknanya mungkin ada buat undi tak percaya ke apa ke, dah tak ada dah orang nak sokong dia. Jadi dia perlu letak jawatan. Okay. Beliau bertindak sebagai ketua pentadbir, memperkenalkan dan menjalankan sesuatu dasar negara dan juga menjalinkan hubungan antarabangsa. Beliau adalah wakil negara kita lah untuk jalinkan hubungan dengan negara-negara luar. Okay. Dia dilantik pada Ogos 2021. Okay, so baru-baru kalau kita kira baru beberapa bulan lah. Sebab beliau ini dipilih bukan daripada pilihan raya lah, daripada maknanya dia dapat sokongan majoriti untuk dia dilantik sebagai ahli sebagai PM yang ke-9. Okay, so ini antara dia pernah jadi inilah menteri-menteri sebelum-sebelum ni. Okay, jemaah menteri pula, semua menteri adalah ahli kabinet yang dipilih oleh Perdana Menteri dan mereka bertanggungjawab menjalankan kuasa eksekutif tertinggi. Jadi setiap menteri kabinet itu diberi tanggungjawab pegang portfolio ataupun pegang satu kementerian. Okay. Dan bagi menteri-menteri, portfolio itu, bidang tugas itu bagi menteri dibuat oleh Perdana Menteri. Okay. Jadi seorang menteri bertanggungjawab mengetuai kementerian dengan tugas-tugas tertentu. So kalau menteri sukan, belia dan sukan, okay, dia ada portfolio dia. Okay. Tugas apa tugas-tugas yang mereka perlu buat. Okay. Menteri luar buat benda ni. Menteri pertanian bahagian ni. Menteri pelajaran bahagian ni. Mengikut akta tugas-tugas menteri. Okay. Okay, so ini adalah Kabinet Malaysia selepas PM ke-9. So bertukarnya kabinet, bertukarnya jemaah menteri, bertukar PM, bertukarlah kabinet tu.
Sebab dia berdasarkan kepada PM pada masa tersebut. So sebab tu kita nampak pada zaman PM8 Tan Sri Muhyiddin Yassin lain orangnya. Dan ada yang kekal lah, sebab kita kena ingat sekarang ini kita adalah kerajaan gabungan. Maknanya ada parti-parti tertentu yang bergabung dan mereka semua ini diberi peluang untuk pegang jawatan. Sebab tu kita nampak ada dalam ni pelbagai parti politik yang dilantik. Sebab kita kena ingat kita ni kerajaan gabungan, kerajaan kita sebut perikatan, perikatan nasional, PN, apa semua. Sebab tu kita nampak menteri-menteri pun dalam kalangan parti-parti politik. Tapi tak masuklah pembangkang, kena ingatlah tak adalah wakil-wakil lain. Cuma mereka yang menang dalam pilihan raya sebagai ahli parlimen dan mereka dilantik sebagai menteri. Akan tetapi ada juga mereka itu tidak dilantik sebagai tidak bertanding dalam pilihan raya, iaitu mereka tak pegang mana-mana kawasan, bukan ahli parlimen mana-mana kawasan, tapi mereka dilantik sebagai senator. So kalau kita tengok contohnya Menteri Pelajaran, Menteri Pendidikan, kita ada Menteri Kewangan contohnya, itu adalah kita sebut menteri, maknanya dilantik sebagai senator, Menteri Jabatan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Agama, maknanya ada senator kat depan ini, mereka bukan ahli parlimen kawasan mana-mana. Mereka tak bertanding. Yang lain ni kalau kita tengok kebanyakannya, kalau tengok yang tak ada senator apa semua itu, mereka ini adalah ada kawasan parlimen yang mereka menang. Contohnya banyaklah. Azmin Ali ada kawasan dia, Datuk Seri Syamuddin ada kawasan dia, kawasan parlimen mereka pegang. Ada lain-lain lah. Dan menteri ini juga dibantu oleh timbalan menteri masing-masing. So setiap satu kementerian ini ada portfolio lah bidang tugas yang mereka pegang. So bahagian agama, pendidikan, bahagian pendidikan, belia dan sukan, perpaduan negara. Jadi ada portfolio masing-masing. Jadi itu adalah jemaah menteri untuk kita sekarang. Inilah untuk Perdana Menteri sekarang. Peranan jemaah menteri. Apa dia peranan mereka? Iaitu membuat dasar kerajaan. Setiap satu kementerian ada dasar masing-masing. So apa dasar tu sebenarnya? Dasar ini adalah apa program, apa dasar, apa yang mereka keluarkan. Contohnya kesihatan sekarang. Isu sekarang apa kerajaan buat? Vaksin ke? Itu yang COVID, yang pasal lain pun apa dasar mereka buat? Apa program yang mereka buat? Pelajaran apa sekarang? So contohnya dasarnya salah satunya yang kelas PDPR. Itu dasar kerajaan. Apa lagi? Nak menangani COVID. Itu bahagian pelajaran, bahagian pendidikan. Bahagian apa lagi? Belia dan sukan. Jadi setiap kementerian ini ada dasar-dasar yang mereka keluarkan. Apa yang mereka nak buat berdasarkan kementerian masing-masing. Memberi arahan bagi pelaksanaan. Dasar itu digubal, maknanya dibincangkan dan perlu dilaksanakan. So apa pelaksanaan dasar tersebut? So mereka bincang dulu dari segi maknanya di peringkat kabinet, lulus ke tidak, dah lulus baru kita laksanakan dasar tersebut. Dan juga menyelesaikan masalah negara dan juga memberi keputusan penting dalam sesuatu perkara. Sebab tu kalau kita tengok benda ini cakap bawa ke kabinet dulu bincang, menteri kabinet setuju barulah boleh laksanakan. Itu sebenarnya apa-apa keputusan lah perlu dibawa kepada kabinet. Sebarang keputusan kabinet adalah perlu disokong oleh semua menteri. Jadi sekiranya ada menteri yang tidak bersetuju dan dia sampaikan ketidakpuasan hati tersebut di khalayak awam, dia boleh dikenakan tindakan disiplin. Maknanya menunjukkan bahawa dia ini tidak bersetuju dengan perkara tersebut. Jadi tak nak kat sini keputusan kabinet perlu sebulat suara. Menyokong, maknanya perlu menyokong semua. Maknanya apa-apa dasar, apa-apa keputusan penting yang dibuat perlu disokong oleh semua. Itu kita panggil, inilah peranan jemaah menteri. Di bawah jemaah menteri tadi, setiap menteri pegang kementerian masing-masing. Akan tetapi kita dapat tengok ada dua jenis kementerian, iaitu kementerian itu beroperasi di peringkat persekutuan sahaja ataupun kementerian yang beroperasi di dua-dua peringkat. Iaitu kalau kementerian di peringkat persekutuan sahaja, contohnya kementerian luar. Kementerian luar yang uruskan luar negeri, kedutaan ke apa semua kan. Maknanya negeri tak terlibat. Kementerian Pertahanan.
Dia tak libatkan negeri. Maknanya apa-apa proses, apa-apa dasar yang dibuat, contohnya darurat ke apa semuanya diuruskan di peringkat persekutuan. Okey, bagi yang beroperasi di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri, ini banyaklah kesihatan. Sebab tu kita ada Kementerian Kesihatan, kita ada Jabatan Pejabat Kesihatan Negeri, kita ada Kesihatan Daerah. Okey, dan juga contohnya Belia dan Sukan, pelajaran, banyaklah. Ini paling banyaklah. Yang ini hanya beroperasi di persekutuan sahaja. Okay. Jadi ini adalah contoh kementerian-kementerian yang ada lah. Kebanyakannya ada yang bergabung lah. Sekarang ni banyak yang bergabung. Okay. Macam pengajian tinggi, dulu ada. Sekarang pengajian tinggi termasuk dalam Kementerian Pelajaran. Tapi betul ke? Ke dah sama dah? Apa? Okey, pengajian tinggi dah ada menteri masing-masing. Kalau macam PM sebelum ni, sebab tu kita ini berdasarkan kepada PM. Sebelum ni pengajian tinggi berada bawah pendidikan, iaitu jabatan, hanya disebut jabatan pengajian tinggi. So pada zaman menteri ni, dia buat pengajian tinggi ini jadi kementerian semula. Jadi dia maknanya ikut pada Perdana Menteri tersebutlah yang menetapkan kementerian apa yang mereka nak buat. Okay. Lepas tu di bawah kementerian ada jabatan. Sebab tu saya sebut tadi, jabatan di bawah kementerian ada pelaksana dasar yang dibuat oleh kementerian itu, iaitu di peringkat jabatan. Okay. Mereka tidak aktif dalam ekonomi jabatan ini, tapi lebih kepada penguat kuasa. Maknanya pelaksanaan yang telah dibuat, setengahnya mempunyai cawangan di setiap negeri. Sebab tu apa-apa urusan ke apa semua, contohnya kita ada jabatan penjara, kita ada jabatan pendaftaran negara. So semua negeri ada, setiap daerah ada cawangan masing-masing. Okay. Jabatan immigration, jadi kita tengok. So jabatan pertanian, mesti bawah Kementerian Pertanian. Jabatan penjara, ini bawah KDN, Kementerian Dalam Negeri, bawah polis lah. Okay. Jabatan immigration, ini bawah immigration. Jabatan Kebajikan Masyarakat, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kastam Diraja Malaysia. Ini semua adalah jabatan-jabatan yang berada bawah setiap kementerian lah. Kementerian setiap tu ada jabatan yang uruskan. Okay. Nama ketua jawatan bagi jabatan ini kita panggil pengarah. Contohnya pengarah penjara ataupun pegawai penguat kuasa immigration. Itu biasanya nama ketua dia. Sebab tu sebab kena ingat, kita punya sekarang ni adalah pentadbiran. Jadi pentadbiran ini ada peringkat-peringkat dia. Kementerian, ada peringkat jabatan. Maknanya ketua mereka lah. Pentadbiran. Okey, di bawah di peringkat persekutuan juga ada Suruhanjaya. Hari itu kita belajar masa pilihan raya itu Suruhanjaya pilihan raya. Itu juga adalah yang di peringkat persekutuan. Okay, satu pentadbiran lah. Okay, Suruhanjaya ni ada dua jenis, iaitu Suruhanjaya tetap dan Suruhanjaya sementara. Kalau tetap ini merujuk kepada tak boleh dilupuskan. Suruhanjaya ini kena sentiasa ada. Tak boleh dilupuskan. Kalau Suruhanjaya sementara itu Suruhanjaya secara sementara dah. Jadi kalau contoh Suruhanjaya tetap, kenapa ini merah, ini biru? Okay. Yang merah ini adalah Suruhanjaya tetap, maknanya Suruhanjaya ini menguruskan sesuatu perkara. Contohnya Suruhanjaya Pilihan Raya ini mengendalikan tentang pilihan raya. Macam kita belajar gitulah. Maknanya urusan dia untuk pilihan raya sahaja. Okay. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk urusan ataupun pelaksanaan ataupun untuk pengendalian rasuah di Malaysia. Sebab tu kita ada SPRM. So benda ini adalah yang tetap, Suruhanjaya tetap. Okay. Suruhanjaya Perkhidmatan pula merujuk kepada yang ambil orang kerja, perkhidmatan lah, yang uruskan tentang pencen, contohnya SPA. Sebab tu kadang-kadang kita pernah dengar SPA 8 apa semua kan. Itu maknanya Suruhanjaya Perkhidmatan ini menguruskan tentang kerja-kerja bahagian kerajaan lah, kita sebut awam, perkhidmatan awam, SPA. So contohnya kalau orang isi SPA 8 kan, nak minta PTD contohnya, nak minta jadi apa, nurse, nak minta polis, apa semua, maknanya bawah perkhidmatan awam. Okay. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ini perkhidmatan yang berkaitan dengan pendidikan, cikgu, guru besar, apa-apalah. Okay. Suruhanjaya Pasukan Polis untuk urusan untuk perkhidmatan polis. Dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Undang-Undang ini untuk yang berkaitan dengan kehakiman dan undang-undang. Hakim dan juga peguam lah.
Okey, dan juga perkhidmatan dalam ni Majlis Perkhidmatan Tentera ini untuk urusan perkhidmatan tentera sahaja. Maknanya kat sini kalau perkhidmatan ini mereka uruskan tentang pengambilan pekerja baru untuk urusan kenaikan pangkat, untuk urusan pencen, itu semua bawah perkhidmatan. Tapi sekiranya untuk SPR ini orang nak minta kerja SPR kena bahagian perkhidmatan awam lah. Orang nak kerja untuk siapa yang nak pegawai bekerja di SPRM, kena uruskan bahagian perkhidmatan awam lah. Itu beza dia. Maknanya yang kat sini untuk urusan Suruhanjaya ini urusan pengambilan pekerja dan juga perkhidmatan dalam tu lah. Yang ini dah masuk kat sini, ini urusan mereka. Maknanya urusan untuk uruskan pasal pilihan raya. Sebab tu saya cakap buku kena ada, buku kena ada lah. Okey, itu Suruhanjaya. Suruhanjaya. Okey, senarai badan berkanun di dalam tabel 177, muka surat 177. Okey, Bank Negara Malaysia, lembaga hasil dalam negeri itu semua badan berkanun. Tabung haji, saya sebut tadi Felda, Mara, apa tadi, Perkeso, okey, itu antaranya. Maknanya, okey, kita tengok kat sini, kenapa ada dua-dua ini, badan berkanun, badan tidak berkanun yang kita panggil Perbadanan Awam ini, untuk membolehkan kerajaan bergiat aktif dalam pembangunan sosioekonomi. Kerajaan boleh masuk campur dalam pembangunan sosioekonomi, membolehkan sektor yang tidak menguntungkan untuk terus wujud. Maknanya kat sini, okey, kerajaan akan bantu. Maknanya kat sini kebajikan rakyat lah. Dan membolehkan rakyat mendapatkan perkhidmatan terbaik. Sebab tu kita sebut ada BNM, ada tabung haji, ada Bank Negara Malaysia, ada apa tadi, LHDN, mempercepatkan pelaksanaan projek pembangunan. Ini kita merujuk kepada sini, badan tidak berkanun ni, sebab mereka salurkan keuntungan mereka kepada kerajaan juga. Jadi membantulah kerajaan untuk membina projek, membuat pembangunan-pembangunan barulah. Sebab tu adanya badan berkanun dan tidak berkanun, dan kita nampak macam mana Felda bangunkan tanah-tanah tanah-tanah sawit apa semualah Felda lah. Mara, Majlis Amanah Rakyat, bagi beasiswa dalam pelajaran, membantu mereka lah yang terlibat tubuhkan UiTM, apa semua, itu contohnya. Maknanya kat sini ini adalah contoh kenapa adanya dua-dua badan ini. Seterusnya, dah habis di peringkat persekutuan, kita pergi kepada pentadbiran peringkat negeri. Sama sahaja, cuma skop ini, pentadbiran ini di peringkat negeri mereka sahaja. Jadi kalau macam tadi peringkat persekutuan besarlah, sebab mereka pentadbiran itu satu Malaysia. Satu Malaysia, maknanya satu semua di peringkat persekutuan. Untuk di peringkat negeri ini, hanya skop di peringkat negeri masing-masing sahaja. Jadi apa yang berada bawah negeri diuruskan pentadbirnya adalah kita panggil Menteri Besar bagi negeri yang ada sultan. Bagi negeri yang tak ada sultan, kita panggil Ketua Menteri. Ini Ketua Menteri Melaka, Penang, Sabah dan Sarawak. Mereka adalah Ketua Eksekutif Kerajaan Negeri. Menteri Besar dan Ketua Menteri terdiri daripada ADUN. Jadi macam tadi, Perdana Menteri adalah daripada ahli parlimen. Untuk yang nak menjadi Menteri Besar ataupun Ketua Menteri, mereka mesti menang kawasan Dewan Undangan Negeri, ADUN. Kuasa eksekutif tertinggi di peringkat negeri yang mempunyai tanggungjawab terhadap Sultan. Ini bagi negeri ada Sultan. Ketua Menteri bagi negeri yang ada yang dipertua negeri. Maknanya mereka akan memberi nasihat mengenai urusan pentadbiran negeri, di mana Menteri Besar dan Ketua Menteri adalah penasihat utama kerajaan negeri. Mereka mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sebab itulah kita panggil EXCO, MMKN ini. Dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ini sama macam kabinet tadi. Cuma kabinet besar dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun EXCO ini kecil sajalah di peringkat negeri saja, dan mereka mentadbir kerajaan di peringkat negeri. Menteri Besar atau Ketua Menteri menasihati raja atau yang dipertua negeri tentang dasar dan hal ehwal negeri. Sama juga, maknanya fungsi mereka, Menteri Besar ini membuat dasar kepada negeri mereka sahajalah, negeri masing-masing. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ini nama pendeknya kita panggil EXCO. So EXCO Selangor, EXCO Pahang. Tapi EXCO ini di Sabah dan Sarawak kita ada panggilan lain, tapi masih lagi EXCO lah. Kita panggil Majlis Tertinggi Sarawak. Kita panggil Kabinet Negeri Sabah. Tapi masih lagi EXCO, cuma kita tak sebut EXCO Sarawak, kita panggil Majlis
tertinggi, Kabinet Negeri. Okay. Fungsi sama seperti jemaah kabinet tetapi bidang kuasanya hanya tertakluk di negeri mereka sahaja. Okay. Ketua negeri iaitu sultan ataupun yang pertua negeri di atas cadangan ataupun nasihat ketua menteri dan menteri besar perlu melantik tidak lebih daripada 12 dan tidak kurang daripada 4. Maknanya kat sini paling ramai 12 orang, paling sikit at least 4 orang. Maknanya dalam kalangan adun yang menang dalam pilihan raya untuk menjadi exco. Macam tadi, yang jadi jemaah menteri adalah dalam kalangan ahli parlimen yang menang. Tapi kat sini untuk negeri, mereka terpilih daripada adun yang menang. Baru mereka maknanya ada potensi, ada chance lah untuk dilantik sebagai exco. Okay, so contoh kat sini. Okay, ini adalah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor. Okay. Sama juga macam tadi, gambar-gambar yang saya tunjuk tadi, okay, ketuanya pentadbir negeri adalah Menteri Besar. Dan dia dibantu oleh exco. Mak exco sama juga sebab Selangor ini juga adalah kerajaan gabungan. Kerajaan gabungan. Jadi exco ini juga daripada pelbagai parti politik. Maknanya yang menang lah, adun lah kawasan mana-mana. So contohnya lah kat sini seorang ini adalah pengerusi, kita panggil pengerusi jawatan kuasa tetap. Kita panggil exco maknanya yang uruskan tentang pelaburan, perindustrian. Sebab masa yang tadi kalau peringkat peringkat persekutuan seorang aja pegang satu contohnya ataupun dua. Tapi peringkat negeri ni tak ramai. Jadi mereka hanya setiap seorang itu pegang 2-3 portfolio kita panggil. Okay, contohnya pengurusi jawatan kuasa tetap untuk tentang pemberdayaan dan pembangunan bagi kerajaan negeri. Okay, yang kat sini, lupa saya pun tak nampak kat sini. Pengurusi jawatan kuasa tetap bahagian hal ehwal agama Islam, pendidikan pun dia, pembangunan modal insan. Okay, kat sini pegawai pengurusi jawatan kuasa tetap perumahan dan kehidupan. Kehidupan apa tadi? Bandar. Jadi itu antaranya, maknanya setiap seorang itu akan pegang 2-3 bidang kuasa lah, bidang tugas yang mereka pegang. Okay, jadi ini sebenarnya, ini contohlah di Selangor. Selangor. Okay, ini contoh saya bagi. Ni kat Terengganu lah. Kat Terengganu contohnya sama juga Menteri Besar dan juga kita panggil pengurusi jawatan kuasa juga. So dia pegang masing-masing, ni lagi tak nampak. Tapi lebih kurang samalah bidang tugas mereka. Ada pegang perumahan, ada pegang pendidikan. Maknanya setiap seorang itu akan pegang 2-3 bidang kuasa, bidang tugas. Okay, jelas nampak contoh. Cuma kat sini skop mereka hanya di negeri tertentu mereka sahajalah, negeri mereka sahaja. Okey, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun exco itu juga mengandungi 3 orang ahli iaitu pegawai kerajaan yang mereka panggil ex officio. Ini kita panggil ex officio, 3 orang ni. Ex officio yang kita panggil Siusa Kerajaan Negeri SUK. Sebab tu kat Siap Negeri ada SUK, Siusa Kerajaan Negeri, SUK Selangor, SUK Pahang, dan ada penasihat undang-undang negeri dan pegawai kewangan negeri. Yang kita panggil mereka juga sebagai exco, yang disebut sebagai ex officio. Ini 3 orang. Okay, Siusa Kerajaan Negeri, pegawai undang-undang negeri, pegawai kewangan. Okay. Dan juga tugas-tugas exco tadi sama juga melaksanakan tugas eksekutif di peringkat negeri, merangka dan membentuk dasar bagi peringkat negeri mereka sahaja, menasihatkan juga raja ataupun yang di-Pertua Negeri dan melaksanakan rancangan pembangunan ekonomi dan sosial negeri dengan sempurna. Maknanya dasar yang mereka buat itu mereka laksanakan di negeri masing-masing. Okey, ini jabatan-jabatan di peringkat negeri. Ini kalau SUK tadi ada pejabat Siusa Kerajaan Negeri, ada pejabat kewangan negeri, pejabat penasihat undang-undang negeri dan juga ada UPEN, Unit Perancang Ekonomi Negeri. Setiap negeri memang ada benda ni. Jabatan-jabatan di semua negeri ada ni. Okay, sebab tu kita nampak kalau pejabat kita panggil pejabat pentadbiran kerajaan negeri tersebut, contohnya kat Selangor. So satu bangunan tu memang semua pejabat menteri besar kat situ, pejabat exco kat situ, pejabat SUK kat situ. Ni kat mana section berapa kat Selangor. Okey. Kan maknanya di setiap negeri dia ada pejabat pentadbiran kerajaan negeri dia. So terdapatnya lah pejabat-pejabat ini. Kalau pejabat-pejabat yang saya sebut tadi, jabatan tadi, semua tu daripada peringkat persekutuan. Cuma dia beroperasi di peringkat negeri juga.
Macam tadi jabatan penjara, jabatan pendaftaran, itu semua daripada persekutuan sebenarnya. Okay? Tapi untuk jabatan ini hanya di peringkat negeri sahaja, yang terdapat di semua negeri. Okay. Ini carta organisasi besarlah Kerajaan Negeri Selangor. So sebab tu kita belajar awal-awal dulu, atas sekali memang sultan lah bagi negeri tersebut sebagai ketua negeri tersebut, ketua negeri. Dibantu oleh badan perundangan yang saya sebut tadi, badan yang kita belajar ni, baru belajar ni, badan pentadbiran ataupun eksekutif dan badan kehakiman. Okay. Di bawah pentadbiran yang peringkat negeri kita ada menteri besar, kita ada ESCO, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, dan kita ada SUK tadi. Lepas tu peringkat perundangan kita ada DUN. Macam Selangor lah, DUN Selangor. Dan di peringkat kehakiman ada mahkamah-mahkamah tinggi yang terdapat di Selangor. Mahkamah-mahkamah di Selangor. Okay. Dibantu oleh bawah ni ada Dewan Diraja Selangor, kita ada yang Suruhanjaya tadi, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri kita sebut. Yang maknanya urusan, sebab tu kita ada SPA ini, ada SPA di peringkat persekutuan, SPA di Putrajaya lah contohnya, dan juga SPA di peringkat negeri. Suruhanjaya maknanya mereka ini di bawah negeri lah, SPA di peringkat negeri. Okay. Di bawah ini juga ada Jabatan Kerajaan Negeri, ada Badan Berkanun yang saya sebut tadi, Badan Berkanun di peringkat negeri, ada Pentadbiran Daerah, Penguasa Tempatan, syarikat kerajaan negeri lah, ada Menteri Besar, incorporated, banyaklah. Ini syarikat kerajaan negeri. Jadi ini kita nampak pentadbiran, carta organisasi besar bagi sesuatu negeri lah. Yang lain pun samalah, lebih kurang sama juga untuk negeri lain. Okay? Itu contoh bagi pentadbiran pemerintahan lah bagi negeri Selangor. Okey, kita pergi di negeri lagi tapi di peringkat kerajaan tempatan. Kita sebut PBT, pihak berkuasa tempatan. Okey, pihak berkuasa tempatan. Terletak di bawah kuasa perkara negeri. Di mana kerajaan tempatan ini ditubuh untuk membolehkan penduduk di kawasan tersebut, di daerah tersebut mengambil bahagian dalam pengurusan kawasan yang mereka duduki. So sebab tu kita ada kat situ ada majlis daerah yang uruskan. Okay. Fungsi utama adalah untuk memajukan kawasan di bawah bidang pentadbiran dia. Jadi kita boleh jagalah kawasan kita masing-masing, daerah masing-masing. Okay. Dibantu oleh agensi kerajaan seperti Perbadanan Kemajuan Negeri. Macam Selangor, PKNS lah, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, dan jabatan-jabatan kerajaan lain yang membantu. Okay, bawah PBT. Okay, so kriteria PBT. Orang nampak macam mana boleh naik taraf. Shah Alam tu boleh jadi bandaraya. PJ boleh jadi bandaraya. Kenapa kawasan itu hanya perbandaran? MPK, Majlis Perbandaran Kajang. Okay. Kenapa kawasan itu hanya majlis daerah apa? Majlis daerah majlis daerah, contoh majlis daerah banyak lah. Okay. Jadi kat sini dia ada kriteria dia. Jadi contohnya lah, kenapa tempat itu dah jadi Dewan Bandaraya ataupun Majlis Bandaraya? Disebabkan kawasan itu adalah kawasan bandar dengan jumlah penduduknya melebihi 100,000 orang. Macam tahun lepas Seremban, Seremban jadi Majlis Bandaraya Seremban, MBS. Disebabkan dia bergabung dengan Nilai. Sebelum ni Nilai ni, macam saya sekarang kat Nilai. Okay. Nilai, sebab Nilai sebelum ni Majlis Perbandaran Nilai. Jadi disebabkan nak cukupkan melebihi 100,000 orang ini, dan hasil tahunan ini dia nak supaya lebih 20 juta bagi kawasan tersebut. Jadi nak tak nak kena bergabung. Barulah cukup lebih 20 juta hasil tahunan dia. Dan nak penduduk dia lebih 100,000 orang. Tempat itu boleh dinaik taraf sebagai bandaraya. Sebab tu kita nampak kebanyakan sekarang ibu negeri naik bandaraya lah. Kuala Terengganu contohnya, kita ada Kuching, Penang, Kuantan, inilah bandaraya-bandaraya lain lah. Dan juga kenapa tempat itu naik Majlis Perbandaran? Disebabkan contohnya Majlis Perbandaran Kajang itu adalah kawasan pinggir bandar. Dengan penduduknya dah lebih 100,000 orang, akan tetapi hasil tahunan itu kurang. So contohnya majlis macam Nilai sebelum ni, Majlis Perbandaran, disebabkan penduduknya lebih tapi pendapatan tahunan tu, hasil tahunan kurang. So nak tak nak kena bergabung dengan Seremban baru boleh naik jadi bandaraya. Okay. Lepas tu majlis daerah. Kenapa tempat itu dinamakan majlis daerah? Disebabkan itu kawasan pekan
yang terletak di luar bandar dengan jumlah penduduk kurang 100,000 orang dan hasil tahunan kurang 5 juta. Jadi sebab tu kalau kamu tengok, kenapa tempat saya masih lagi perbandaran? Kenapa tempat saya masih lagi majlis daerah? Disebabkan itu tempat kawasan yang kita duduk. Itu adalah sama ada luar bandar, pinggir bandar ataupun kawasan bandar besar. Itu sebenarnya kenapa kriteria nak naik taraf daripada sesuatu kawasan tersebut. Okay. So ini bidang kuasa PBT. Ini masih lagi maknanya pentadbiran peringkat daerah lah. Apa tugas mereka, iaitu buat undang-undang kecil. Siapa tahu kat sini PBT buat undang-undang kecil macam mana? Apa contoh undang-undang kecil yang PBT buat? Siapa boleh bagi contoh? Tak ada dekat situ tu, bawah tu. Siapa boleh bagi contoh? Okay. Ni bawah ni lah. Contohnya, bayaran parking. Siapa pergi daerah sini, daerah sini kena bayar. Parking kat sini ada kena bayar. Ada setengah tempat ni kenapa tak boleh bayar? Kenapa tak perlu bayar? Okay. Cukai taksiran. Cukai taksiran ni yang 2 tahun sekali. Okay. Cukai taksiran. Ada cukai pintu. Okay. Bayaran perkhidmatan sewa meletak kereta lah, parking-parking yang kena ada kupon lah apa semua. Ada sewa gerai, apa-apa kepunyaan kerajaan tempatan apa bunyi apa tadi? Ada yang baru join ke? Tak ada. Itulah pasal ada yang baru ni saya kena admit. Okay, nak minta tolong letakkan link kepada yang baru masuk tu. Masukkan link sekali lagi pada yang baru join tadi. Okey, kita sambung. So kat sini ini adalah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan, iaitu di peringkat daerah ini apa tugas mereka lah di peringkat daerah. Okey. Maknanya daripada sinilah ini undang-undang yang mereka buat. Kenakan cukai, kenakan perkhidmatan bayaran letak kereta dan juga sewakan gerai-gerai mereka. Pasar malam, tapak apa semua. Okey. Jadi daripada situ mereka akan tubuhkan kumpulan wang pihak berkuasa tempatan, dan maknanya akaun tersebutlah daripada duit-duit ini mereka tubuhkan kumpulan wang pihak berkuasa tempatan. Okay. Mereka juga bertugas untuk menjaga dan mengawal kesihatan awam, mengurus pasar dan pasar malam. So contohnya pekan sehari, pasar malam, pasar tani apa semua itu bawah PBT. Okay. Mengawal kesihatan awam, contohnya isu sekarang lah COVID, kadang-kadang selain daripada kesihatan, orang PBT juga ada yang mengawal lah. Contohnya isu gerai makanan ke apa semua, maknanya ini di bawah bidang kuasa mereka. Selain itu turut mengendalikan perancangan bandar dan daerah, pengurusan pasar dan gerai-gerai serta kemudahan rekreasi. So kalau taman permainan, kat mana-mana taman tasik ke apa semua lah, taman itu semua bawah PBT. Jadi jangan itulah kalau rasa contohnya lampu jalan, sebab kadang-kadang ada lampu jalan bawah PBT, ada lampu bawah TNB. Ada apa lagi jalan rosak ke apa semua kan, ada yang PBT yang pegang, ada JKR yang pegang. Jadi kena pastikan bidang tugas yang mana bawah PBT pegang lah, apa majlis perbandaran. Okay. Contohnya kemudahan rekreasi yang rosak contohnya. Jadi situ siapa pegang. Jadi PBT lah biasa kita akan report. Kalau ada buayan ke apa lagi yang rosak apa semua, itu bidang kuasa PBT. Okay. So ini corak pentadbiran mengikut negeri. Contohnya di Semenanjung Malaysia, contohnya kita ada daerah, kita panggil pegawai daerah, pentadbir mereka. Mukim, kita ada penghulu mukim. Ini kebanyakan di Semenanjung lah. Kampung, kita panggil ketua kampung. Sekarang ni kita sebut MPKK. MPKK. Kalau dulu zaman BN dulu JKKK. Banyaklah, maknanya samalah ketua kampung. Okay. Sabah pula daerah kita panggil pegawai daerah, dibantu oleh ketua daerah, dan kampung kita ada ketua kampung. Okay. Bagi di Sarawak kita ada bahagian, kita panggil residen bahagian. Bagi Sarawak kita ada daerah, pegawai daerah, ada daerah kecil dan juga ada kampung, kita panggil penghulu kampung. Itu maknanya nama-nama ketua pentadbir bagi daerah, mukim, kampung, bahagian apa semualah. Maknanya ini yang kita sebut daripada awal tadi adalah pentadbiran di peringkat persekutuan, peringkat negeri dan juga peringkat kerajaan tempatan lah, di peringkat kampung, daerah apa semua. Okay, itu untuk peringkat
pentadbiran iaitu Badan Pentadbiran satu Malaysia lah maknanya di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri dan juga peringkat daerah. Okey, setakat itu ada apa-apa nak tanya? Saya buka soalan sebelum kita pergi kepada badan yang kedua. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya soalan apa-apa daripada pentadbiran tadi? So sebab tu saya sebut awal-awal. Kamu ingat struktur-struktur siapa yang terlibat, dia lebih kepada apa fungsi setiap satu. PM apa fungsi peranan? Apa peranan kabinet? Apa peranan menteri besar? Apa peranan EXCO tadi? Sebab tu saya cakap tugas lebih kurang sama fungsi mereka. Cuma skop yang PM dengan kabinet di peringkat persekutuan besar lah. Skop untuk menteri besar dengan EXCO kecil sajalah sebab mereka di peringkat negeri sahaja. Bidang tugas sama sahaja. Dan juga sama juga daerah. Daerah apa peranan tadi? PBT tadi. Okey, itu hanya di peringkat daerah saja. Okey, jadi itu lebih kepada pentadbiran ini lebih kepada ni lah apa fungsi dan peranan mereka. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey, saya terus pergi kepada perundangan. Sekejap ya. Okey, kita terus pergi kepada badan perundangan. Boleh tengok di muka surat 182. Sama juga badan perundangan, kita akan pergi di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Sama juga. Okey. Badan perundangan, apa maksud perundangan? Okey, perundangan merujuk kepada nama lainnya adalah kita panggil legislatif. Legislatif. Okey, perundangan merujuk kepada undang-undang yang digubal. Digubal ni dibuatlah. Digubal oleh badan khas yang bertanggungjawab dari segi perlembagaan. Sebab perlembagaan ni kita belajar itu adalah undang-undang. Jadi perlembagaan itu, undang-undang ini dibuat di parlimen. So sebab tu kita sebut perundangan digubal oleh badan khas. Okey, jadi di Malaysia, kuasa perundangan di Malaysia ditetapkan dalam perkara 44 iaitu kuasa perundangan terletak pada parlimen. So kalau kita parlimen, kita tengok sebab tu kenapa saya letak gambar parlimen itu. Sebab parlimen itu adalah tempat buat undang-undang, tempat gubal undang-undang. Diuruskan oleh parlimen dan juga dalam parlimen itu mengandungi ada 3 komponen iaitu agung ada dalam parlimen dan ada 2 majlis, kita panggil 2 dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Itu yang terdapat dalam parlimen. So ini kita sebut komponen parlimen. Kenapa agung terlibat? Sebab apa-apa dia ada, nanti kita akan pergi kepada proses buat undang-undang di mana agung adalah atas sekali. Sebab tu saya sebut rajah saya yang saya tunjuk hari tu kan, agung atas sekali, dia berada di bawah semua. Maknanya pentadbiran pun yang saya terangkan tentang sistem beraja itu, dia ketua pentadbiran, dia ketua perundangan, dia ketua badan kehakiman. Jadi agung ni berada di semua badan tadi, ketua kepada 3 badan tadi. Okay, so komponen parlimen ini ada agung dalam dia, ada Dewan Rakyat iaitu ahli-ahli parlimen dan ada Dewan Negara. Jadi 2 dewan inilah yang terdapat dalam parlimen Malaysia. Okey, peringkat persekutuan, parlimen. Apa maksud parlimen? Parlimen melambangkan kewujudan demokrasi. Kita belajar itu demokrasi berparlimen. Kerana ahli-ahli parlimen yang kita pilih melalui pilihan raya itu akan duduk kat parlimen. Sebab tu kita panggil ahli parlimen. Okey, ahli parlimen apa tadi, PM kita tadi bera. Ahli parlimen pekan, ahli parlimen pagoh, ahli parlimen banyaklah sebab kita ada 222 kawasan parlimen. Maknanya ahli yang duduk kat parlimen ini mereka yang menang dalam pilihan raya. Okey, mempunyai 3 komponen iaitu tadilah yang saya sebut tadi dan ada 2 dewan iaitu Dewan Negara, Dewan Rakyat di parlimen. Okey, pemegang kuasa perundangan di peringkat persekutuan Malaysia. Maknanya apa-apa perundangan yang nak dibuat di peringkat persekutuan semuanya dibincangkan dekat parlimen. Okey, badan eksekutif pihak majoriti kerusi dalam parlimen di mana dalam Dewan Rakyat yang melayakkan mereka membentuk kerajaan yang memerintah. Sebab itulah kerajaan dibentuk di parlimen. So mereka akan tengoklah parti-parti politik yang bergabung itu yang mana yang menang besar, yang menang majoriti,
mereka itulah yang layak membentuk kerajaan yang memerintah. Okay, sebab kita kena ingat setakat 2 tahun, 3 tahun penukaran Perdana Menteri ini, Perdana Menteri berlaku adalah disebabkan tidak ada pilihan raya. Sebab kita kena ingat last pilihan raya kita 2018. Jadi pada 2018 tersebut parti perikatan PH yang membentuk kerajaan persekutuan pada masa tersebut disebabkan gabungan mereka menang besar sebagai di Dewan Rakyat. Okay. Akan tetapi lepas tu tak ada dah pilihan raya, tapi PM kita dilantik berdasarkan perkenan agung disebabkan mereka ahli-ahli parlimen bersetuju untuk menyokong. Kena ingatlah sebab dalam 2-3 tahun ini kita tak ada pilihan raya. Okay. Last kali 2018. Akan tetapi ahli-ahli itu bersetuju untuk lantikan buat Perdana Menteri tersebut. Okay. Tugas parlimen, nampak tu saya sebut tadi lebih kepada peranan fungsi dia. Apa parlimen buat? Iaitu gubal undang-undang. Apa yang parlimen gubal ini akan digunakan bagi seluruh persekutuan Malaysia yang akan dilaksanakan. Okay. Mengenakan, menambahkan atau mansuhkan cukai. Sebelum ni contohnya kita ada GST pada zaman BN dulu. Lepas tu PH ambil alih, dia mansuhkan. Dia buat SST. Itu contohnya lah. Dan lepas tu dengar-dengar sekarang ni nak kenakan balik cukai GST contohnya lah. Sebab hari tu Menteri Kewangan sebut kan. Okay. Jadi ini antaranya. Maknanya dia kenakan, maknanya semua dia buat kat parlimen persetujuan itu. Maknanya di keputusan itu sesuatu cukai itu dikenakan, dimansuhkan apa semua kan. Menambah cukai itu di parlimen dia buat. Okay. Mengawal badan eksekutif melalui kelulusan anggaran belanjawan tahunan. Kan kalau kita tengok bajet setiap tahun dibaca ataupun dibincangkan di parlimen. Okey, pindah perlembagaan. Saya beritahu hari itu perlembagaan boleh dipindah tapi bukan sesuka hatilah. Maknanya ada sesuatu contohnya nak pindah, nak ubah nak tambah ke apa-apa tentang perlembagaan, semuanya akan dibincangkan dekat parlimen. Dan membolehkan rakyat menyoal tindakan kerajaan melalui wakil-wakil mereka. Sebab tu kita sebut ahli parlimen, wakil rakyat tersebut. Rakyat bagi kawasan tersebut akan lantik wakil mereka sebagai ahli parlimen tersebut untuk wakil mereka untuk menyoal tindakan kerajaan. Sebab tu kadang-kadang melalui perbahasan di parlimen itu kadang-kadang itulah kita tanya. Okey, ada wakil rakyat akan tanya menteri tersebut. Okey, pasal kesihatan contohnya vaksin. So menteri kesihatan lah jawab. Okey, wakil-wakil rakyat lain akan tanya lagi apa lagi sekali contohnya isu pelajaran, isu apa lagi, isu ni. Maknanya berdasarkan menteri-menteri yang ada dekat situlah sebagai ahli parlimen tu, menteri-menteri yang dekat situ so mereka akan jawab. Jadi inilah rakyat menyoal tindakan kerajaan. Banyak isu lah. Jadi boleh tengok ini sebenarnya parlimen ni banyak juga, banyak je boleh tengok YouTube pun ada dari parlimen kan kat TV1 ke apa semua. Sampai ada satu tu kalau tengok dekat siaran HIP TV kan memang ada parlimen punya channel. Jadi boleh tengok kat situ. Okay, jadi kita pergi ke komponen demi komponen lah. Yang pertama adalah agung. Agung ni tak adalah dia terlibat secara langsung, cuma pada masa-masa tertentu sahaja, iaitu pembukaan rasmi penggal parlimen. Maknanya pembukaan awal-awal parlimen nak bersidang itu maknanya dia bagi titah ucapan diraja. Baginda akan bagi titah ucapan diraja untuk perasmian. Okay. Memanggil mesyuarat parlimen dan tangguhkan penggal parlimen. So sebab tu kalau mesyuarat parlimen dah lama tak bersidang, so dia perlu panggil lah. Bubarkan parlimen. Sebab tu kita cakap dia ketua negara ni, pembubaran parlimen. Selagi baginda tak perkenankan, jadi parlimen tak boleh dibubarkan lah. Perkenankan akta baru, pindaan akta lama, perkenan ni bersetuju meluluskan. Maknanya nak buat undang-undang baru, nak buat nak pindah undang-undang lama. Kenapa akta? Sebab akta ini adalah undang-undang yang dibuat dekat parlimen. Okay, nak pindah perlembagaan, semuanya bawah perkenan agung. Dan juga dalam menjalankan kuasa perundangan, baginda juga mengikut nasihat Perdana Menteri dan Kabinet. Jadi ini adalah tugas agung dalam parlimen. Okey, komponen kedua dan komponen ketiga. Okey, boleh tengok juga dalam buku kamu iaitu di muka surat 183 itu.
Okey, 184, 185, okey, ada dalam table itu. Sama juga lebih kurang macam ni juga. Okey. Saya pergi satu persatu iaitu Dewan Rakyat dulu. Dewan Rakyat. Okey, latar belakang dia Dewan Rakyat ada 222 kerusi. Kerusi ini kawasan lah yang mewakili 222 kawasan pilihan raya parlimen di Malaysia. Okay. Parlimen di Dewan Rakyat ini mempunyai kuasa pemutus dalam undang-undang kewangan. Sebab tu bajet ke apa semua, Menteri Kewangan bacakan bajet kan yang setiap tahun, contohnya bajet untuk 2022, bajet 2000 untuk tahun-tahun seterusnya, Menteri Kewangan bacakan, Parlimen akan putuskan bajet itu boleh dilakukan ataupun tidak lah. Bukan tak boleh berlaku, ada. Cuma mungkin ada yang tidak bersetuju dengan sesuatu bajet tertentu. Mereka akan bincangkan lah. Okay. Fungsi dia, apa fungsi Dewan Rakyat? Membuat, pinda dan gubal dan luluskan undang-undang. Banyaklah pinda, buat, gubal. Dan juga merupakan satu forum rasmi untuk membolehkan setiap dasar kerajaan diperdebatkan. Macam saya sebut tadi lah, maknanya apa-apa hal, Menteri Kesihatan, Menteri Pelajaran, menteri-menteri tertentu lah akan membahaskan apa perkara-perkara yang mereka perlu perdebatkan lah. Debat ni disebabkan kenapa ada debat? Sebab pembangkang akan tanya, menteri akan jawab. So tanya jawab, soal jawab macam tu. Okay, itu adalah yang kita sebut forum yang diperdebatkan. Okey, keahlian di Dewan Rakyat dipilih melalui pilihan raya umum, jadi sekarangnya keahliannya adalah 222 orang ahli lah. Lama dah, sampai sekarang 2022 pun masih 222 orang. Okey, umur untuk menjadi ahli Dewan Rakyat sama je macam kita belajar masa pilihan raya itu, nak jadi calon pilihan raya mesti 21 tahun ke atas. So sebab itulah 21 tahun ke atas lah untuk jadi ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Parlimen, dan mereka akan pegang jawatan selama 5 tahun. Selagi Parlimen tak dibubarkan, mereka masih lagi ahli Parlimen. Okay, jadi tempoh perkhidmatan mereka sehingga Parlimen dibubarkan. Okay, contohnya hari ini Parlimen nak dibubarkan, mereka bukan lagi ahli Parlimen maksudnya. Okay, tiada had. Tiada had ni macam mana? Parlimen dibubarkan, mereka bukan lagi ahli Parlimen tersebut. Okay, akan tetapi rakyat nak dia lagi supaya dia masuk bertanding, jadi parti dia pun nak calonkan dia lagi. Jadi lepas tu dia menang, lepas tu dia jadi ahli Parlimen semula lah. Jadi itu untuk tempoh perkhidmatan mereka. Maknanya tempoh habis dah 5 tahun, Parlimen dibubarkan, dia masuk bertanding lagi, menang lagi, jadi ahli Parlimen lagi. Jadi itu sebenarnya tempoh perkhidmatan mereka lah. Kalau orang tak nak dah dia, maknanya dia hanya pegang selama 5 tahun tu sahajalah. Jadi kita lantik orang lain pula untuk jadi ahli Parlimen kawasan tersebut. Okay, so ini contoh Dewan Rakyat lah. Dewan Rakyat. Ini masa perasmian, titah rasmi, kita ada Agong yang datang. Ini sebenarnya tempat yang dipertua Dewan lah. Nanti saya akan terangkan. Okay, kita pergi kepada komponen ketiga, Dewan Negara. Dewan Negara pula dilantik oleh Agong. Sebab tu Dewan Negara ini kita panggil senator. Macam tadi saya tunjuk tadi, mereka ini, senator ini dilantik oleh Agong, di mana mereka bukan ahli dewan, mereka bukan yang masuk bertanding pilihan raya. Macam Menteri Kewangan kita sekarang ini, dia dilantik sebagai senator. Senator, dia juga kita panggil ahli Parlimen lah, tapi dia tidak pegang kawasan, dia tak ada kawasan ahli Parlimen mana-mana. Okay, senator hanya 70 orang sahaja kita ada dekat Dewan Negara, 70 orang sahaja. Okay, apa fungsi dia? Apa tugas dia, apa peranan dia, iaitu membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Rang undang-undang ini adalah yang belum jadi undang-undang, sebab itu kita sebut rang undang-undang. Maknanya kat sini, rang undang-undang ini akan dibincangkan dekat Dewan Rakyat dulu. Selepas diluluskan, semuanya maknanya menteri ahli Parlimen bersetuju, bawa ke Dewan Negara, senator akan bincangkan lagi. Maknanya dekat sini akan bahaskan semula rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Mereka juga membincangkan perkara-perkara yang menjadi persoalan yang membabitkan kepentingan umum. So senator-senator ini. So macam mana lantikan senator? Okay. Keahlian dia ada 2 jenis lantikan. Okay. 26 orang ini dipilih daripada 13 buah negeri. Maknanya kita ada 13 buah negeri, setiap negeri lantik 2 orang. Yang dipilih oleh, maknanya Dewan Undangan Negeri akan pilih setiap negeri itu 2 orang. Jadi 26 orang lah. Okay. 44 orang lagi dilantik oleh Agong. Jadi contohnya macam Menteri Kewangan, siapa lagi? Menteri Agama sekarang, Menteri dulu pun apa semua
senator, dan juga apa lagi Menteri Pendidikan kita sekarang, Menteri Pelajaran sekarang, itu adalah lantikan agung. Termasuk daripada ahli daripada wilayah jugalah, wilayah cuma lantikan agung. Okey, untuk jadi senator kena berumur 30 tahun ke atas. Itu dia. Dan macam mana pilihan untuk jadi senator ini? Dipilih daripada mereka yang banyak kepakaran, mereka yang pernah berjasa kepada negara, mereka yang banyak pakar dalam sesuatu bidang, ataupun mereka mewakili golongan-golongan tertentu. Perasan tak ada yang OKU, apa tu namanya, apa nama tu, yang yang OKU tu, apa yang baca berita sebelum ni, tahu tak? Tak. Okey, nanti ada masa nanti kita buka lepas saya tu nanti kita buka website parlimen punya. Okey. Untuk yang macam ni, kalau contoh yang pernah dipilih, mungkin macam yang Menteri Kewangan sekarang, okey, dia pakar dalam kewangan. Okey, yang OKU tu contohnya ni, Ras Adi Barazi. Itu adalah senator yang dilantik dalam golongan maknanya OKU. Jadi dialah yang akan bawa isu OKU itu ke parlimen ini di dewan maknanya apa-apa hal yang berlaku dan apa-apa hal berlaku, apa-apa isu yang dia bawakan itu mungkin akan bincangkan. Okey, yang lagi yang kita nampak contohnya orang asli, golongan-golongan orang asli ataupun mereka ambil juga daripada golongan etnik Sabah Sarawak. Sama juga. Jadi kalau sebelum ni pernah Datuk Jin Samsudin yang mewakili orang artis lah, seni. Okey, siapa lagi? Banyaklah kiranya. Jadi senator ini, okey, kita tengok tempoh perkhidmatan dia, lantikan dia. Kita sebut dia selama sepenggal 3 tahun sahaja ataupun dia boleh pegang selama 2 penggal selama 6 tahun. Jadi senator ini sekiranya cukup 6 tahun, tak boleh pilih dah. Macam sebelum ni pernah dengar Datuk Ashraf Wajdi yang pemuda UMNO sekarang, siapa lagi sebelum ni. So dah cukup term dia 3 tahun ataupun 6 tahun, mereka kena turun lah. Kita akan pilih orang lain pula sebagai senator. Okay. Tidak tertakluk kepada pembubaran parlimen ini. Kalau hari ini parlimen terbubar, mereka ini masih lagi dalam penggal mereka, mereka tak terjejas. Akan tetapi untuk ahli parlimen Dewan Rakyat ini, hari ini parlimen dibubarkan, mereka terjejas. Mereka bukan lagi ahli parlimen. Untuk senator, cukuplah 3 tahun ataupun 6 tahun. Jadi kalau parlimen dibubarkan hari ini pun, selagi mereka dalam tempoh sebagai senator, mereka tidak terjejas. Masih lagi sebagai senator. Itu beza dia, keahlian dan tempoh perkhidmatan. Okey, ini Dewan Rakyat. Dewan Rakyat kecil sikit lah disebabkan hanya 70 orang sahaja. Okey, kita ada setiap dewan ini ada speaker, kita panggil speaker dewan ataupun yang dipertua dewan. Ini yang saya baca saya terangkan sekaligus lah. Okey, siapa yang dipertua dewan ini? Mereka untuk Dewan Rakyat lantikannya mereka boleh ahli dewan ataupun bukan. Maknanya mereka ini kalau bukan ahli dewan, kalau ahli Dewan Rakyat ini menunjukkan mereka ahli parlimen lah, boleh dilantik sebagai yang dipertua dewan. Ataupun mereka bukan ahli parlimen, mereka orang lain lah. Sebelum ni macam sekarang ni ahli Dewan Rakyat kita, speaker Dewan Rakyat adalah bekas pengerusi SPR sebelum ni. Jadi ini contoh lah. Jadi dia bukan ahli Dewan Rakyat, bukan ahli parlimen. Okay. Jika dia bukan ahli parlimen ataupun ahli Dewan Rakyat, dia tak boleh pegang sebarang jawatan kabinet. Dia bukan menteri mana-mana. Okay. Dia tidak layak mengundi sebarang usul sebab untuk undian sebarang usul ini mereka dalam kalangan ahli parlimen sahaja. Sekiranya dia bukan ahli parlimen, dia tak boleh buat undian. Okay. Dan lantikan kedua-dua ini, speaker ini dilantik oleh Agung. Okay, tugas speaker Dewan Rakyat mempengerusikan Dewan Rakyat, sama juga saya baca sekali lah dengan Dewan Negara ini, memastikan tata tertib dan peraturan Dewan Rakyat dipatuhi, sebab tu dia ada speaker ni. Okay, mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli yang tidak mematuhi peraturan Dewan. So
semua rasa dah pernah tengok kot macam mana contoh parlimen bersidang. Nak-nak kalau bangkang, nak-nak kalau ada yang lama kan, sebelum ni kita ada kapal Sing, kita ada siapa lagi yang memang yang lantang, kita ada masih lagi sekarang masih ada Bom Mokhtaradin. Itu antara ahli parlimen yang banyak lantang yang macam-macam lah. Okay. Menjadi jurucakap Dewan Rakyat dan juga menghubungi Suruhanjaya SPR sekiranya ada kekosongan, ada kematian kepada ahli parlimen, jadi kena buat pilihan raya lah, pilihan raya kecil. Jadi itu tugas speaker. Bagi sama juga menjadi jurucakap Dewan, ini lebih kurang lah. Okay. Dewan Negara juga senator dilantik dari kalangan ahli Dewan dan dibantu oleh timbalan lah, 2 orang timbalan, sama juga dengan speaker Dewan Rakyat, ada 2 orang timbalan dilantik. Okey, kuasa budi bicara lebih kurang sama juga. Bicara ni bersetuju, benarkan ataupun tidak. Membenarkan atau menolak soalan yang dikemukakan oleh ahli. Sekiranya ahli, contohnya daripada pembangkang, dia nak tanya kepada Menteri Kesihatan tentang isu sensitif, contohnya lah. Speaker Dewan boleh benarkan atau tolak. Maknanya, okay, YB, kita tidak terima untuk ditanya soalan tersebut. Contoh macam itulah. Okay, dia akan sebut YB Raup, YB sekian-sekian, nama tempat, YB Kinabatangan, YB apa, YB Pekan, contohnya. Menentukan sesuatu soalan itu sama ada perlu atau tidak dijawab oleh seorang menteri. Samalah lebih kurang macam tadi. Okay. Kuasa berbicara, speaker juga tangguhkan suatu dewan, suatu persidangan, atau dia boleh singkirkan ahli daripada persidangan sekiranya, macam sebelum ni, pernah terjadi sampai melarang ahli sampai setahun digantung daripada masuk parlimen. Ini beberapa tahun lepas lah. Siapa? Gobin Sindio. Datuk Gobin Sindio daripada masa tu Puchong. Okay. Pernah melarang ahli daripada masuk sesi pagi, sesi petang tak dibenarkan masuk. Maknanya adalah yang hukuman lah yang ditentukan oleh speaker Dewan kepada ahli. Sama jugalah macam ni. Okey. Lantikan dan pencatatan speaker dilantik oleh Agong dan juga pegang jawatan sehingga berumur 60 tahun dan hanya boleh dipecat melalui tribunal. Tribunal ini adalah satu jawatan kuasa khas yang dilantik untuk menyiasat kenapa dia perlu dipecat. Contohnya isu apalah, dia buat jenayah ke, dia sakit ke, itu sebenarnya tribunal ni adalah jawatan kuasa khas yang ditubuhkan. Okay, ini sebenarnya ini tentang yang di-Pertua Dewan. Okey, bidang tugas beberapa jawatan penting dalam Dewan Rakyat. Kita ada yang di-Pertua Dewan, saya dah beritahu tadilah sebagai speaker ataupun pengerusi Dewan. Kita ada Siusa Dewan yang berperanan menguruskan sidang parlimen, surat menyurat apa semua. Kita ada timbalan yang di-Pertua, timbalan speaker untuk membantulah sekiranya speaker tak dapat hadir. Okay. Ketua Pembangkang dilantik dalam kalangan ahli parti pembangkang. Maknanya kat sini, siapa ketua pembangkang sekarang? Nak tanya. Ketua parti pembangkang sekarang siapa? Siapa ketua pembangkang sekarang? Okay. Dalam kalangan parti pembangkang Dewan Rakyat dan dia dapat allowance juga sebagai parti pembangkang. Ahli parlimen ada allowance dia sendiri, ada gaji dia, dan pembangkang sebagai ketua parti pembangkang pun ada allowance dia. Okay. Kita ada ketua whip diberi gelaran kepada ahli parlimen untuk menentukan kehadiran. Okay, kehadiran ni adalah sebab tu kita tengok tak semestinya parlimen akan penuh sepanjang masa. Okay, kita sebut quorum. Contohnya untuk Parlimen Dewan Rakyat tadi, sekurang-kurangnya mesti ada 26 orang barulah boleh dibuat untuk ni lah sebarang usul apa semua ataupun untuk bersidang 26 orang. Kalau Dewan Rakyat, at least quorumnya kena ada daripada 70 orang, itu kena ada at least 10 orang datang quorum tu. Kalau sebab tu kita sebut tak cukup quorum tu. Okay. Untuk sebarang keputusan, untuk usul. Sebab parlimen ni kan buat undang-undang. Okay. Tak cukup orang, macam mana kita nak buat keputusan? Jadi kena cukup quorum itu, dan ahli parlimen yang akan menentukan kehadiran ni. Sebab kita kena ingat, ahli parlimen ni bukan hanya pergi parlimen saja. Dia ada, sebagai menteri kan dia ada tugas-tugas lain juga. Jadi dia tak akan sepenuhnya akan ada seramailah, melainkan ada mesyuarat-mesyuarat penting.
Okey, dan ketua majlis iaitu ketua parti yang memerintah lah, iaitu Perdana Menteri. Okey, ini Dewan Rakyat 222 orang ahli, Dewan Negara 70 orang ahli. Okey, mesyuarat parlimen, persidangan parlimen mengikut tarikh mesyuarat kita ada takwim dia. Ini yang saya nak buka sebenarnya, nak tunjuk contoh sebenarnya. Okey, mesyuarat parlimen. Okey. Dah apa bagi link tadi link untuk tu. Okey. Yang baru-baru masuk mana-mana yang belum isi kehadiran, kejap. Ni kelas lain. Okey, baru 49 orang. Siapa yang belum isi attendance minta tolong isi attendance. Baru 49 orang yang isi. Okey, bagi saya buka kejap ya website parlimen. Tunjuk. Okay, kita ada portal rasmi parlimen. So mana-mana yang buat tajuk badan perundangan yang dapat tajuk ini boleh rujuk di sini. Di portal parlimen ni sebab ada komponen dia. Komponen dia agung, komponen dia negara dan Dewan Rakyat. Okay, so kita pergi kepada Dewan Negara, Dewan Rakyat dulu. Bawah ni semua ada kat sini. Tapi dia lambat sikit lah saya tu sikit apa. Internet kot. Okey, ini saraan parlimen. Kita tengok kat sini nanti. Ini takwim lah. Tu tadi. Mana? Okay, ini saraan ni gaji saraan ni gaji. Boleh buka tak ni? Okey. Ni daripada buku ATA statute ni. Maknanya daripada ni lah allowance yang mereka dapat. Okey. Okey, ni takwim. Okey, sebab tu saya sebut tadi takwim Dewan Rakyat dia ada. So sekarang ini maklumat lanjut mesyuarat pertama, mesyuarat ketiga 2022. Sekarang ni mereka tidak bersidang, mereka akan bermula mesyuarat pertama pada 28 Februari. Ini bagi penggal kelima lah. Penggal kelima ni merujuk kepada tahun kelima lah. Tahun yang sepatutnya akan diadakan pilihan raya lah. Sebab tu orang sebut tahun, mungkin tahun ni akan adakan pilihan raya. Okay. Dia tak tiap-tiap hari. Dia akan ada dalam ni 16 hari, ni 12 hari je, ni 31 hari. Lama sikit lah. Maknanya sampai Disember. Sampai Disember. Waktu persidangan pagi dan petang lah. Sesi pagi dan sesi petang. Okey, ni tempat duduk ahli. Sebab tu Dewan Rakyat ni boleh tengok semua kat sini. Senarai apa semualah. Ini tempat duduk ahli. Dia akan kat sini. So setiap ni akan ada lah dia punya nama-nama ni YB mana. Mana tempat pembangkang, mana tempat kerajaan lah. Tempat duduk ahli Dewan. Okay, kita akan tengok dulu ini yang disebut yang dipertua iaitu Speaker Dewan sekarang. Speaker Dewan Rakyat. Okay, ni boleh tengoklah speaker dia. Ini speaker. Dia bukan ahli parlimen. Maknanya dia bukan ahli Dewan Rakyat. Dia tak bertanding mana-mana kawasan. Okay, boleh tengok kat sini tarikh berkhidmat daripada 2020. Pada zaman, maknanya pada zaman PH hari tu. Okay, dan ini adalah kita sebut sebagai yang sekarang. Yang ni yang lepas-lepas lah. Okay, kita ada timbalan apa semua dan ini ahli dewannya. Ini ahli dewan. So boleh tengok yang ahli dewan ini adalah dalam kalangan mereka yang menang lah. Mereka yang menang dalam ahli parlimen masing-masing. Okay, yang dipertua dewan. Ini sebab tu dibuat nama parti politik dia. P ini menunjukkan parlimen kawasan mana, Batu Pahat apa semua. Maknanya timbalan dia sekarang ini adalah daripada daripada ahli parlimen. Okay, so eksekutif ini merujuk kepada pentadbiran tadilah. Yang saya beritahu kan, kita belajar badan pentadbiran tadi. Ini semua Perdana Menteri dengan menteri-menteri. Jadi boleh rujuk kat sini. Mereka daripada parti mana. Sebab tu saya sebut kita kerajaan perikatan, kerajaan gabungan.
Jadi ada PAS, ada Bersatu, ada BN. Jadi semuanya mewakili parti politik masing-masing. Ini menteri, maknanya eksekutif ini merujuk menteri dan timbalan menteri. Okey, ini semuanya ahli. Ini daripada Barisan Nasional. Maknanya yang tadi eksekutif tadi daripada kalangan menteri, ini daripada barisan daripada parti politik. Ini daripada PAS contohnya. Jadi yang semua ni adalah 222 orang. Okey, sama juga dengan Dewan Negara. Okey, dia ada tu dia dan dia ada ahli dewan dia yang disebut senator. Okey. So korang boleh tengok lebih lagi lah kat sini. Saya nak tunjuk contoh je. Maknanya portal rasmi ni. Ini adalah speaker Dewan Senator Datuk Rais Yatim. Okey, macam ni Menteri Kewangan kita, Senator. Okey, ini Senator. Ini semua maknanya yang dilantik iaitu lantikan agung. Lantikan agung daripada pelbagai parti politik lah. Okey. 70 orang. Okey, mewakili parti lah ahli dewannya. Dan boleh tengok kat sini juga statistik lah. Semua. Okey, kita pergi kembali kepada tu, nanti kita pergi semula kat situ. Okey, jadi ini mesyuarat parlimen. Mesyuarat parlimen mengikut tarikh takwim dia yang ditetapkan tadi tidak boleh dibiarkan jarak 6 bulan. Sebab itulah tadi berhenti pada 16 hari pada Mac. So disambung balik pada bulan ataupun 2 bulan seterusnya. 6 bulan ini dia tak boleh macam contohnya dia berhenti Mac disambung balik bulan Disember. So kita nampak gap dia. Jadi gap dia tak boleh lebih daripada 6 bulan untuk bersidang. Okay. Tempoh parlimen dibagikan kepada 5 penggal. So sebab tu ditulis tadi penggal ke-5. Kekal selama 5 tahun kecuali dibubarkan oleh Agung. So sekiranya dibubarkan kena ada pilihan raya lah. Pilihan raya umum iaitu dalam tempoh 60 hari. Okay. Dalam tempoh 90 hari itu perlu diadakan persidangan parlimen yang barulah, maknanya kerajaan baru. Dua mesyuarat penting yang perlu ada semua orang ahli ialah pada pembukaan rasmi iaitu Agung yang bagi titah ucapan diraja dan juga pembentangan belanjawan bajet tu. Itu kena semua ada. Okay, sebab tu kadang-kadang masa bajet dibentangkan semua ada ahli parlimen sebab mereka kena dengar semua dan nak pastikan bahawa persetujuan itu ada. Okay, ini mesyuarat parlimen. Keistimewaan parlimen berkuasa buat peraturan dewan dan menghukum. Sebab tu speaker. Sebab tu dicakap kat sini apa-apa perjalanan atau proceeding dalam parlimen tidak boleh mahkamah. Tak boleh orang nak buat saman ke, tak boleh. Sebab tu kamu tengok dalam parlimen ada yang kena hina, ada yang kena ejek, ada yang disebut monyet, ada yang disebut apa-apalah contohnya lah. Apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka usulkan, apa yang mereka undi dalam parlimen itu tidak boleh dipersoalkan dalam mahkamah. Maknanya ahli parlimen tersebut dikata-kata, contohnya pernah mempersoalkan sesuatu perkara, contohnya dia tidak boleh disaman contohnya. Akan tetapi sekiranya dia mempersoalkan isu sensitif, contohnya pasal isu dalam perlembagaan, mereka akan dibawalah, maknanya dihukum di bawah atas hasutan. Maknanya ahli parlimen itu tidak boleh didakwa di mahkamah selagi dia tak sentuh hal sensitif lain. Okay. So kelayakan jadi ahli parlimen saya dah sebut dan tadi, ini bezanya. Ahli parlimen ni dua-dua lah, maknanya ahli Dewan Negara 30 tahun, Dewan Rakyat 21 tahun. Mesti warga negara Umas Tautin dan hilang kelayakan sekiranya mereka ada masalah kesihatan, masalah jiwa, emosi. Sekiranya mereka bankrupt, mereka pegang jawatan bergaji lain, itu pun sama, sebab tu kita rujuk ni juga kepada, sebab mereka adalah pilihan raya, menang dalam pilihan raya. Dan mereka gagal hantar penyata perbelanjaan pilihan raya, mereka melakukan jenayah, maknanya hilanglah kelayakan mereka sebagai ahli parlimen, okay, dan jadi warga negara asing. Ini saraan yang saya sebut tadi iaitu di bawah kumpulan wang yang disatukan. Maknanya kat sini ahli parlimen, speaker tadi yang dipertua dewan tadi di bawah kumpulan wang yang disatukan yang kita rujuk sebagai, kita panggil sebagai tax, yang kita bagi cukai apa semua tu daripada duit yang bayar gaji dia orang ni lah. Okay. Saraan boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangkan. Maknanya kat sini
mereka akan bertambahlah dia punya saraan tersebut, tak boleh dikurangkan. Sekiranya mereka berkhidmat satu tempoh sahaja, contohnya 5 tahun, mereka akan dapat pencen separuh. Sekiranya mereka berkhidmat lebih daripada 2 tempoh, contohnya Dr. Mahathir tu berapa lama dah pegang kawasan tersebut sebagai ahli parlimen. Okey, sekiranya dia sudah tidak jadi ahli parlimen lagi, dia akan dapat pencen penuh. Jadi itu saraan dia lah. Ini saraan ahli parlimen. Bagi ahli Dewan Negara, allowance bulanan sebanyak RM11,000. Ini baru yang allowance biasa, tak tambah allowance lain tambahan. Ahli Dewan Rakyat sebanyak RM16,000. Okey, ini dalam akta lah maknanya, dah disebut dalam statut. Okay. Untuk ketua pembangkang, dia berhak selain allowance bulanan, dia dapat contohnya ahli Dewan Rakyat, ahli parlimen dapat RM16,000, dia dapat lagi allowance sebagai ketua pembangkang sebanyak RM3,846.59. Ada 59 sen sekali lah. Okay. Sebab tu saya cakap rujuk website parlimen. Okay. Jadi macam saya beritahu tadi, ini contohnya. Dia ada allowance lain, allowance kerakyaan. Ini contoh keistimewaan lah. Ini contohnya bagi yang dipertua Dewan Rakyat. Okay. Ada kediaman rasmi masing-masing, okay, telefon, apa semua. Allowance sara hidup, allowance ni, allowance tu, kelayakan perjalanan, okay, kereta rasmi. Ini contoh allowance lain lah. Allowance pakaian rasmi istiadat. Jadi itu. Dia punya tu boleh rujuk di bahagian, kalau dekat parlimen tadi, boleh rujuk di bahagian apa, semua dekat parlimen undang-undang kemudahan ahli, ke bahagian kemudahan ahli ni. Okey, boleh rujuk kat situ, dia punya banyaklah. Dalam tu juga kalau tengok dekat bahagian Dewan Rakyat juga nyata rasmi apa semua kemudahan, okey, kemudahan ahli kat sini. Okey, ini boleh buka semualah. Akta ahli parlimen, keistimewaan bagi yang dipertua Dewan. Okey, keistimewaan bagi timbalan yang pertua, timbalan keistimewaan ahli parlimen kat sini. Dan ada juga untuk gaji-gaji Perdana Menteri, semua dah tetapkan dalam ni juga. Gaji PM apa semua. Boleh buka sendirilah. Ini keistimewaan bagi ahli parlimen. Itu saya sebut tadi. Tadi allowance lain, ini allowance lain, allowance mesyuarat. Allowance kerakyaan 2,000 sebulan. So kiralah berapa-berapa bayaran untuk setiap seorang. Allowance makan, bayaran sewa hotel. Okey, ada allowance baju panas, belanja pelbagai. Okey, telefon, perjalanan, kenderaan, kelayakan perjalanan kalau naik flight. Okey, jadi itu contohnya lah. Boleh tengok sendiri, kamu boleh baca sendiri apa dia punya tu lah. Kat situ. Akta Majlis Parlimen, keistimewaan dan kuasa. Saraan. Okey, saraan. Ini saya dah buka contoh dah sebenarnya, boleh tengok kat sini. Ni semua tu ni memang semua terdapat dalam parlimen. Okey, saraan ni gaji gaji dan pencen. Okey, mengenai undang-undang. Okey, saraan bagi yang dipertua Dewan Negara. Ahli parlimen, ini saya ambil kat sini lah sebenarnya. Sebanyak RM11,000, RM16,000 dan ketua pembangkang. Saraan bagi yang dipertua Dewan dengan timbalan yang dipertua. Tengok, speaker Dewan gaji bulanan sebanyak RM31,000. Okay. Yang dipertua Dewan Rakyat, gaji bulanan RM31,000. Itu dia punya gaji. Okay, anggota pentadbiran bagi Perdana Menteri gaji bulanan sebanyak RM22,800. Timbalan Perdana Menteri sebanyak RM18,000. Bagi menteri, orang tu dia ahli parlimen, dapat allowance ahli parlimen. Pada masa yang sama dia jadi menteri, dia dapat gaji bulanan RM14,000. So kalau campur-campur tu berpuluh ribu dah. Jadi itu contoh. Gaji timbalan menteri sebanyak RM10,800. Itu semua dah boleh baca. Kamu boleh baca kat sini semuanya. Boleh tengok balik kat situ. Tu boleh rujuk lah. Nak tahu gaji-gaji kan. Nak tahu gaji ahli parlimen, gaji menteri. Okay, kita terus masuk kepada carta penggubalan. Berapa minit lagi ni? Sempat ke tak untuk kehakiman tu? Tapi tak apa, kita laju-laju sikit.
Okey, ini carta penggubalan ini lebih kepada macam mana perundangan digubal. Boleh tengok di muka surat. Sebab tu saya cakap, sebab dalam buku memang nampak apa semua kan. Dia terangkan secara ringkas lah kat situ proses membuat undang-undang di parlimen. So kita ambil secara ringkas lah cara buat undang-undang di parlimen, iaitu saya dah sebut hari itu, iaitu akta. Akta ni kita dengar undang-undang yang digubal di parlimen. Enakmen undang-undang yang digubal di DUN di Semenanjung. Enakmen keluarga Islam contohnya. Okay. Ordinan adalah undang-undang yang digubal di DUN Sabah Sarawak. Ordinan juga undang-undang yang diisytihar agung apabila parlimen tidak bersidang semasa darurat. Ini masa yang COVID hari tu yang kita darurat COVID tu, itu pun agung yang buat. Kita sebut ordinan darurat. Okay. Ataupun ordinan juga disebut semasa sebelum merdeka, kita panggil ordinan, dan juga sebelum pembentukan Malaysia. Okay, ini 4 jenis rang undang-undang. Kebanyakannya rang undang-undang ni ataupun rang ni adalah belum jadi undang-undang. Adalah undang-undang yang dibuat. Kebanyakannya rang undang-undang awam. Disebabkan rang undang-undang ini diguna pakai tentang kepentingan awam. Okay. Ahli persendirian ni diterbentangkan oleh ahli dan rakyat, bukan menteri. Maknanya kat sini dia bukan menteri. Okay, tapi dia nak bentang. Kita sebut. Rang undang-undang persendirian menyentuh tentang pertubuhan ataupun dia nak buat atau badan atau orang tertentu. Mungkin kepada contohnya kepada pertubuhan NGO. Dia nak buat sesuatu undang-undang mereka. Ataupun apa lagi. Rang undang-undang hybrid dibentang oleh ahli Dewan Rakyat yang menyentuh kepentingan hak individu. Ada juga dia nak buat undang-undang, tapi nama dia, maknanya setiap undang-undang yang dibuat itu ada nama masing-masing, nama rang undang-undang itu. Tapi kebanyakan yang diguna pakai, contohnya sekarang akta hasutan, itu digunakan contohnya rang undang-undang awam yang diguna pakai oleh semua. Contohnya yang kalau contohnya syarikat KWSP, KWSP buat undang-undang dia, itu di bawah undang-undang ni lah, persendirian pertubuhan apa semua. Okay, itu contoh-contoh rang undang-undang. Nanti saya akan pergi kat situ. Okay, rang undang-undang dibuat contohnya, kita pergi kepada proses dia secara ringkas. Okay, nak buat tentang Akta University College, biar kita semua, kita pernah dengar Akta University College kan, di mana nak benarkan student berpolitik. Macam mana sebenarnya? Okay, jadi perangkaan dasar dibuat oleh kementerian dulu. Maknanya Menteri Pelajaran akan bincangkan perkara tersebut. Dibuat dasar dulu, bincang di peringkat kementerian dulu sesama mereka. Okay, kementerian akan bawa perkara itu dan berunding dengan Jabatan Peguam Negara. Peguam Negara akan buat draft, bincang balik, buat draft undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara. Draft undang-undang ini bawa ke kabinet pula. Menteri kabinet tadi akan bincangkan juga. Okay, maknanya maknanya bukan senang sesuatu perkara itu nak dibawa. Sesuatu undang-undang, rang undang-undang itu nak dibuat. Okay, jadi kat sini bawa kepada kabinet, kabinet bincang dulu, bincang semula apa semua. Dah lepas lulus kat kabinet, baru bawa kepada kementerian. So kementerian, silsilah di kementerian akan bawa perkara itu ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Barulah masuk kepada kelulusan Dewan Rakyat. Okey, dalam kelulusan Dewan Rakyat pula ada proses dia yang kita sebut bacaan pertama. Bacaan pertama ini Perdana Menteri tersebut, iaitu Menteri Pelajaran, akan beri pengenalan dulu tiada perbahasan, iaitu kami daripada Kementerian Pelajaran ataupun Pengajian Tinggi nak memperkenalkan tentang Akta University College, iaitu tentang untuk benarkan student berpolitik. Itu baru pengenalan. Bacaan kedua, maknanya persidangan seterusnya, barulah perbahasan. Perbahasan inilah yang mereka akan beri pro and cons, kebaikan, keburukan lah, maknanya pembangkang beri pendapat mereka, bagi pendapat masing-masing. Seterusnya ke peringkat jawatan kuasa. So jawatan kuasa ini dah diluluskan, iaitu tambah baik sekiranya hasil daripada perbahasan tersebut, pembetulan, nak tambah baik, apa semua, dan seterusnya pada bacaan ketiga, iaitu bawa semula setelah dipinda semasa peringkat jawatan kuasa. Maknanya dah tukar, dah bawa semua, baru bawa ke bacaan ketiga, bincang sekali lagi, okey dah okey semua, bawa kelulusan, dah diluluskan Dewan Rakyat, bawa kepada Dewan Negara untuk dibincangkan oleh senator. Okey, so senator akan bincangkan lagi, teliti balik yang diluluskan oleh Dewan Rakyat, tapi senator tak boleh tolak. Sebab benda itu dah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Cuma senator mungkin boleh bahagian Dewan Negara ini untuk baiki sikit lagi. Sekiranya ada penambahbaikan. Hanya boleh baiki rang undang-undang tersebut. So betulkan sikit lagi apa semua, dah dibetulkan, lulus di Dewan Negara, bawa kepada Agung untuk diperkenankan.
Okey, Agung akan perkenankan. Sekiranya tak diperkenankan dalam tempoh 30 hari, ia akan tetap sah. So selepas Agung perkenankan, ia akan diwartakan dan akan berkuat kuasa. So lepas diluluhkan, maknanya kat sini dalam Akta University College dah diluluskan, student boleh dibenarkan untuk berpolitik. Itu sebenarnya, itu saya bagi contoh ringkas lah. Macam mana sesuatu undang-undang dibuat. Jadi macam mana kalau kita nampak ada sesuatu undang-undang, rang undang-undang yang baru nak dibuat itu tidak lepas. Kita pernah tengok RUU 355. Jadi mungkin akan ada sesetengahnya yang tersekat di mana-mana proses ini. Sebab itulah tak boleh bawa lagi benda perkara itu. Okey, itu sebenarnya macam mana sesuatu rang undang-undang itu sebelum dibawa kepada undang-undang. RUU tu rang undang-undang lah. Okay, so ini di Dewan Rakyat lah. Dewan Rakyat bacaan pertama, kedua, ketiga, peringkat jawatan kuasa dan bacaan ketiga. Okey, dah habis tadi di peringkat parlimen, di peringkat persekutuan, kita pergi di peringkat negeri, kita panggil DUN. Sama juga dia punya fungsi macam tadi juga. Cuma DUN terdiri daripada raja negeri ataupun sultan negeri tersebut ataupun yang dipertua negeri tersebut, dan ada adun-adun lain lah yang terlibat. Contohnya kalau Selangor, contohnya ada 56 buah negeri, 56 buah daerah, adun lah yang ada adun. Okay, dan 3 orang ex officio tadi terlibat. Okay. Penggubalan undang-undang negeri terletak pada DUN yang diketuai oleh raja. Maknanya sama juga prosesnya tadi, DUN akan bincangkan prosesnya untuk buat undang-undang bagi negeri tersebut dan bawa kepada agung raja negeri ataupun sultan negeri untuk perkenankan. Okey, fungsi yang dipertua negeri, raja dalam DUN sama juga macam tadi, perkenankan rang undang-undang negeri tersebut. Memanggil DUN bersidang tanpa biarkan jarak 6 bulan. Sama macam agung tadi. Okey, bubarkan DUN dan juga beri ucapan perasmian pembukaan DUN. So ini contoh bubarkan DUN yang berlaku pada Johor minggu lepas, 2 minggu lepas. Di mana Sultan Johor membubarkan DUN Johor. So nak tak nak pembubaran DUN kena adakan pilihan raya negeri Johor. Ini disebabkan ada isu tertentulah. Okay, jadi Sultan bubarkan DUN. Dan Sultan juga akan beri ucapan perasmian pembukaan DUN. Maknanya setiap kali DUN dibuka, okay, ada sama macam tadilah bagi titah perasmian, titah ucapan rasmi. Okay, peranan sama juga macam tadi, buat undang-undang yang berkuat kuasa di negeri tersebut saja. Sebab tu kita sebut undang-undang tubuh negeri berbeza. So sebab mereka buat undang-undang negeri masing-masing. Okay, mengatur dan mengawal hal Ewan Negeri dengan berpandukan perlembagaan negeri masing-masing dan jangan ada percanggahan dengan kerajaan persekutuan. DUN juga kekal untuk tempoh 5 tahun. Dia sama macam parlimen sahaja. Kalau nak ada PRU tu biasanya parlimen bubar, negeri bubar. Tapi yang ni, yang terbubar ini mungkin ada beberapa isu lah yang berlaku di negeri tersebut. Jadi dia kena bubar. Dan pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari dan kena bersidang semula dalam tempoh 120 hari. Maknanya selama 4 bulan lepas itulah daripada dibubarkan DUN, 4 bulan selepas tu kena bersidang semula. Sebab tu maknanya 2 bulan tu, dalam tempoh 2 bulan kena adakan pilihan raya. Okey, keistimewaan DUN sama juga macam parlimen tadi, apa-apa yang dibincangkan, apa-apa yang dipersoalkan, apa-apa yang diundi, apa-apa yang diusulkan, mahkamah tak boleh ambil tindakan ke atas DUN tersebut, ahli-ahli DUN. Melainkan sekiranya sama juga mempersoalkan isu-isu sensitif, itu tidak dibenarkan lah. Tidak dibenarkan. Okey, ini contoh-contoh kita sebut Dewan Undangan Negeri bagi setiap negeri lah. Macam Sarawak ni kita panggil apa dia punya DUN dia. Okay, saya ambil itu je contoh je, saya tak tahu daripada negeri mana, mungkin boleh tengok chop apa kita panggil negeri lah. Kita panggil jata negeri lah, jata negeri. Okay, kita tahulah daripada mana setiap negeri itu dewan-dewan mana. Okay, ini contohlah bersidang Dewan Undangan Negeri. Okay, macam Sarawak sebut kita panggil ini Majlis Negeri. Ini Majlis Negeri Sarawak. Ini di Kuching. Di Kuching boleh tengok siapa orang Sarawak apa semua, boleh tengok dari seberang sebab dia ada sungai, dah ada jambatan dah sekarang. Okay, jadi ini nama DUN dia. Okay, ini upacara pembukaan sidang Dewan Rakyat. Okay, habis dah untuk
DON, boleh tengok juga contoh penggubalan tadi apa semua. Ini saya terus masuk kepada badan kehakiman. Ambil masa sikit sampai pukul 11. Okay. Badan kehakiman adalah badan ketiga dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Yang mana merujuk kepada kat sini badan kehakiman yang kita akan pergi kepada punca undang-undang, bidang kuasa kehakiman, fungsi apa sebenarnya kehakiman, dan kita lebih kepada ni lah struktur susunan mahkamah ni. Okay, saya tak pergi kepada mazhab satu lah, kita akan pergi secara general apa fungsi mahkamah ini, dan kita akan pergi juga kepada, saya sebutkan sikit tentang hakim, lantikan dan pemecatan, dan juga saya sebutkan sikit tentang peguam negara. Dalam buku tak ada peguam negara. Okay, ini boleh tengok badan kehakiman di muka surat 189 dan seterusnya lah. Boleh tengok kat situ tentang badan kehakiman. Okay, apa kehakiman? Kehakiman ini merujuk kepada satu badan hakim-hakim, body of judges dalam satu perlembagaan. Okay, di mana kuasa dan peranan kehakiman ini berbeza antara negara dengan negara lain. Sebab tu kita sebut undang-undang negara itu berbeza. Malaysia gayanya macam ni, apa kita panggil kehakiman dia. Okay, Indonesia lain, disebabkan lain lah, dia punya sistem pemerintahan yang berbeza. Yang penting ialah para hakim mempunyai kuasa dan kuasa mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Maknanya parlimen buat undang-undang, perlembagaan itu dan ditafsirkan oleh, maknanya pelaksanaan itu dibuat oleh kehakiman. Contohnya macam tadi, akta hasutan dibuat. Jadi sekiranya melanggar akta hasutan itu, kehakiman yang akan ambil tindakan ke atas mereka yang melanggar undang-undang akta hasutan tersebut. Okay. Jadi kuasa perundangan ditetapkan, kita dah belajar tadi, Parlimen gubal undang-undang di peringkat persekutuan dan Dewan Undangan Negeri gubal undang-undang di peringkat negeri. Dia ada dewan-dewan tertentu yang buat undang-undang dan Parlimen yang akan mentafsir undang-undang yang telah dibuat itu. Okay, punca undang-undang kita dah belajar dalam masa perlembagaan hari itu. Kita ada undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Kita ada keputusan mahkamah, ini semua adalah undang-undang tidak bertulis lah ni. Undang-undang Inggeris, Islam, adat, apa semua ni. Okay, kalau undang-undang Islam contohnya, kita kena rujuklah mahkamah syariah. Kehakiman di peringkat syariah. Okay. Kuasa kehakiman, apa fungsi dia, iaitu mentadbir dan menguruskan keadilan secara saksama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok melalui hakim lah, hakim ini adil ke tidak. Ke atas maknanya dalam menentukan sebarang hukuman. Mengesahkan undang-undang dan membetulkan undang-undang yang bercanggah, mentafsir undang-undang dan membatalkan undang-undang yang bercanggah, membuat pengadilan dan memelihara hak-hak kewarganegaraan. Kita sebagai warga negara ni ada hak-hak kita lah. Itu semua kita panggil. Sebab tu kita sebut kebebasan kehakiman itu. Boleh tengok kat sini, kamu punya di muka surat 190. Kebebasan badan kehakiman. Okay, tengok pergi kepada lantikan hakim iaitu agung, mengetuai badan kehakiman. Jadi hakim akan dilantik oleh agung. Jadi tak kesemuanya lah. Kita tengok maknanya lantikan-lantikan hakim di peringkat atasan, contohnya ketua hakim negara. Yang itu kita sebut ketua hakim Mahkamah Agung yang juga merangkap ketua hakim negara sekarang, itu lantikan dilantik oleh agung. Ketua Hakim Negara dan juga hakim-hakim bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi dilantik oleh Agung atas nasihat Perdana Menteri. Okay. Kelakuan hakim tidak boleh dibincangkan dalam mana-mana DUN negeri dan parlimen. So dia panggil timbal baliknya macam ni. Okay. Hakim ataupun mahkamah tak boleh ambil tindakan terhadap DUN dan juga parlimen atas apa-apa yang disebutkan, dan juga negeri, DUN dan juga parlimen tidak boleh bincangkan dalam DUN ataupun sidang DUN ataupun parlimen tentang kelakuan hakim. Itu dipanggil timbal balik dia. Okay. Dan saraan hakim, gaji dia, pension dia diperuntukkan di bawah kumpulan wang yang disatukan. Sama macam akta parlimen lah tadi yang gaji-gaji yang tadi yang saya sebut tadi. So boleh carilah kat situ hakim dapat berapa gajinya. Okay. Syarat jadi hakim, warga negara Malaysia dan mempunyai pengalaman sebagai peguam sebelum ini selama lebih 10 tahun lah biasanya, dan merupakan anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang. Yang saya sebut tadi, Suruhanjaya tadi. Okay. Memegang jawatan bergaji sehingga berusia 65 tahun. 65 tahun. Dan hakim juga boleh dipecat melalui dua kaedah, sekiranya satu dia letak jawatan sendirilah, ataupun dilucutkan. Dilucutkan ada sebab dia. So sebab itulah
Agung perlu dapatkan sure dari tribunal, ditubuhkan satu jawatan kuasa khas. Macam tadilah yang saya sebut tadi, nak pecat speaker ke, speaker dewan ke apa semua, okey, ada tribunal. Tribunal ni macam yang saya sebut tadilah, dia lebih ala-ala macam Suruhanjaya lah. Jawatan kuasa khas yang ditubuhkan untuk siasat. Kenapa perlu dilucutkan jawatan hakim tadi, hakim ni speaker tadi kan, apa semua kan. So contohnya antaranya kita dapati bahawa mereka ini ada masalah kesihatan ataupun masalah mental. Okay. Hakim didapati berkelakuan baik. Hakim ni sebenarnya tak boleh berkawan sesuka hati. Hakim ni dia kena jaga dia punya, apa kita panggil, dia tidak bersosial, dia tidak boleh bersosial sebenarnya hakim ni, dan dia didapati melanggar kod etika hakim. Okay, ada kod etika lah hakim ni yang perlu dijaga. Sebab tu kita cakap mereka tidak boleh bersosial sangat dan menunjukkan yang mereka ini bercampur, apa kita panggil, neutral lah, tidak menyebelahi mana-mana parti politik. Lebih kurang macam tu lah. Jadi hakim ni dan inilah kita tak nak supaya mereka terdorong, maknanya menjadi bias. Jadi itu sebenarnya hakim ni. Okay, ini ketua hakim negara sekarang dan juga ketua hakim wanita pertama yang dilantik sebagai dalam kalangan wanita. Bermula pada 2019. Sampai sekarang lah dia masih lagi ketua hakim negara. Sekarang, dan kita nampaklah dia bermula daripada mana hakim, peguam-peguam sebelum ni Pesuruhjaya Kehakiman, baru dia dilantik sebagai ketua hakim negara atas lantikan agung. Okay, lantikan hakim lain juga, contohnya lantikan hakim dibuat oleh Agung lah selepas mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Hakim besar Tanah Melayu, Perdana Menteri harus berunding dengan 2 orang hakim besar lain. Maknanya kat sini ada rundingan. Sebab kita tahu hakim ni banyak mahkamah sebenarnya, banyak mahkamah yang perlu ada hakim. Okay. Hakim besar Borneo di Sabah dan Sarawak harus berbincang dengan Ketua Menteri Sabah dan Sarawak jika nak lantik. Hakim Mahkamah Agung, PM harus berunding dengan 2 orang hakim besar, Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Session. Ni semua adalah jenis-jenis mahkamah lah, dilantik oleh Agung atas cadangan hakim besar. Okay. Untuk magistrate pula, dia bukan hakim, mereka adalah ala-ala hakim lah, yang menghakimi bagi mahkamah magistrate. Magistrate, kita ada mahkamah magistrate kelas pertama, kelas kedua. Okay. Bagi mahkamah magistrate kelas pertama, bagi wilayah persekutuan sama juga dilantik oleh Agung. Okay, atas cadangan hakim besar. Magistrate kelas kedua dilantik oleh Agung, dan bagi negeri dia dilantik oleh Sultan ataupun Gubernur lah, tanpa melibatkan hakim besar. Sebab magistrate kelas kedua ni dia rendah sikit lah, mahkamah dia rendah sikit. Okay, so ini kita terus masuk kepada kategori mahkamah. Boleh tengok dalam buku kamu dia ada hierarki kat situ. Ada kat situ. Kita ada 2 mahkamah. Sebab tu saya sebut kita dari tadi dah sebenarnya, peringkat persekutuan, peringkat negeri. Okay. Bagi peringkat mahkamah di persekutuan, kita ada mahkamah peringkat atasan, peringkat rendah, peringkat mahkamah khas lah. Okay. Untuk mahkamah negeri kita ada 2 jenis, iaitu mahkamah syariah dan mahkamah adat. Okay. Ini mahkamah di peringkat atasan. Untuk peringkat persekutuan kita ada Agung, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi. Mahkamah Agung ni mahkamah atas sekali lah, mahkamah paling tinggi di peringkat atasan. Dan mahkamah tinggi ni ada 2 di Tanah Melayu, iaitu Semenanjung dan juga Borneo. Okay. Untuk mahkamah rendah, ini antara contoh mahkamahnya, Mahkamah Session, Juvana, Mahkamah Magistrate yang tadi, kelas 1, kelas 2, Mahkamah Tuntutan Kecil dan Mahkamah Penghulu. Tapi penghulu ni dah tak ada dah tak aktif. Okay. Mahkamah khas, contohnya Mahkamah Tentera, Mahkamah Perusahaan, Mahkamah Khas Raja-Raja. Maknanya mahkamah khas untuk golongan tertentu lah. Okay. Di peringkat negeri pula, iaitu Mahkamah Syariah. Sebab tu syariah ini adalah perkara agama untuk orang Islam, jadi dia uruskan di peringkat negeri. Sebab tu kita belajar perlembagaan hari itu, urusan agama, hal ehwal agama diuruskan oleh negeri. Sebab tu setiap negeri di Malaysia ini ada mahkamah syariah masing-masing. Mahkamah syariah ada 3 jenis, mahkamah syariah untuk rayuan, mahkamah tinggi dan mahkamah rendah. Dan mahkamah adat ini hanya ada di Sabah dan Sarawak sahaja, iaitu mahkamah untuk kaum-kaum, untuk adat lain lah, untuk kaum-kaum etnik di Sabah dan Sarawak.
Okey, ini mahkamah adat. Mahkamah adat tak ada kat Semenanjung. Mahkamah adat hanya di Sabah dan Sarawak sahaja. Okey, kita dah sebut tadi mahkamah ni, mahkamah tu, mahkamah ni, mahkamah tu. Okey, macam mana bidang kuasa mahkamah itu menentukan berdasarkan kepada berat atau ringannya kes? Macam mana mahkamah itu berfungsi? Kamu tengok kan, kamu nampak agung. Mahkamah agung buat apa? Macam mana fungsi dia berjalan? Mahkamah session macam mana perjalanan dia? Mahkamah syariah macam mana perjalanan dia? Apa yang mereka libatkan? Okey, sebab tu kita pernah dengar orang duk sebut kes sivil. Orang duk pernah dengar kes jenayah. Nak tanya sikit, apa kes sivil, apa kes jenayah? Contoh dia. Boleh bagi? Contoh kes sivil. Boleh tengok dalam buku kamu muka surat 192, 193 tu, 194 tu ada table kan. Table-table tu itu sebenarnya 193 bidang kuasa mahkamah tersebut. Okey. Kes sivil, kes yang melibatkan pertelingkahan. Pertelingkahan macam mana? Antara individu dengan individu lain, organisasi ataupun syarikat. Biasa pernah dengar apa kes sivil ni? Siapa pernah dengar kes sivil? Boleh bagi contoh tak seorang? Apa kes sivil? Kes jenayah pula melibatkan kes yang melanggar peruntukan undang-undang negara. Kes sivil ni langgar undang-undang tak? Jadi biasanya kalau kita kes sivil ni contohnya kita pernah dengar saman. Saman. Itu antaranya lah saman antara individu ke dengan syarikat ke saman. Disaman ke apa semua yang maknanya melibatkan kes sivil ini melibatkan jumlah wang. Ataupun kalau yang melibatkan mahkamah syariah contohnya melibatkan tuntutan. Tuntutan sivil contohnya hak penjagaan anak. Ini kalau kes sivil bagi mahkamah syariah lah. Okey. Penceraian, perkahwinan, tu semua kes sivil. Maknanya yang melibatkan jumlah wang tertentu. Contohnya kalau penjagaan anak ke ataupun saman, nafkah ke apa semualah. Itu yang melibatkan bagi mahkamah syariah lah. Bagi yang kes sivil biasa yang melibatkan semua orang biasa saman malu ke apa lagi. Maknanya antara organisasi dan syarikat dia nak saman siapa-siapa ke apa semua, tuntutan lah, kita sebut tuntutan yang melibatkan berapa jumlah wang tersebut. Okay. Dia tak ada hukuman penjara. Okay. Untuk kes jenayah adalah yang melanggar undang-undang negara, bunuh, rogol, kes dadah, apa lagi, rasuah. Rasuah langgar undang-undang. Walaupun rasuah itu melibatkan wang tapi dia melanggar peruntukan undang-undang negara. Memang kesalahan besar lah kan. Okay. Rasuah apa lagi, yang lain-lain yang kecil-kecil mencuri apa semua tu semua kes jenayah yang mana melibatkan berat atau ringannya kes. So contohnya kalau bunuh, kalau culik yang melibatkan nyawa apa semua, maknanya kat sini kalau kes sivil ini hanya melibatkan wang. Makin tinggi wang yang terlibat, jumlah wang, makin tinggi mahkamah akan uruskan. Makin sikit wang yang libatkan, makin rendah mahkamah akan uruskan. Okay. Kes jenayah pula, makin tinggi berat kes itu, contohnya mahkamah yang paling tinggilah yang uruskan. Ringan kes tersebut, contohnya mencuri di pasaraya, contohlah. Maknanya yang melibatkan kes yang ringan apa semua, maknanya mahkamah yang paling bawah lah yang uruskan. Itu sebenarnya. Kes sivil melibatkan defendant dan plaintiff. Mereka yang inilah yang nak menyaman dan defendant dan plaintiff. Untuk kes jenayah dia melibatkan peguam bela dan pendakwa. Mereka yang mendakwa, mereka yang membela dakwaan tersebut. Mendakwa dan membela. Kita ada peguam bela, pendakwa raya. Itu kes jenayah. Kes jenayah juga melibatkan kadang-kadang ada hukuman penjara, ada denda dan juga ada kita sebut disebat sebatan. Itu kes jenayah. Maknanya atas kes-kes tertentu lah. Kes sivil tak ada penjara. Maknanya dah bayar, okey. Maknanya dah okey lah. Maknanya saman dibayar, dah selesaikan perkara tuntutan tersebut, dah settle. Kes jenayah, dia banyak lah. Melibatkan wang, denda, melibatkan hukuman penjara dan juga sebatan.
Okey, ini jenis-jenis mahkamah. Secara ringkaslah saya terangkan. Di peringkat atasan kita ada Mahkamah Agung, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. So saya hanya tunjuk contoh. Okey, kat sini lebih kepada untuk membuat contohnya nasihat kepada Agung lah tentang perlembagaan, mahkamah paling tinggi di Malaysia, pertikaian contohnya antara kerajaan negeri dan persekutuan pun kita bawa ke Mahkamah Agung. Okey, contohnya kes sivil dan jenayah. Maknanya rayuan ini melibatkan tuntutannya tidak kurang, tuntutannya kurang daripada 550,000 tak boleh buat rayuan kat sini. So contohnya kalau kes sivil itu 1 juta, contohlah. Jadi bawa ke mahkamah ini. Mahkamah rayuan semua saya rasa semua tahu kot untuk urusan rayuan lah bagi kes sivil dan jenayah. Okay, contohnya kes jenayah untuk rayuan pengampunan ke, rayuan untuk hukuman ke apa semualah. Okay, untuk kes sivil akan dibicarakan jika nilainya tidak kurang daripada 250,000. Bukan tidak lebih, tidak kurang. Okay, maknanya kena 250,000 ke atas. Sebab tu saya sebut tadi, banyak amount, jumlah duit, tinggi kesnya, maknanya tinggilah mahkamah akan uruskan, iaitu di peringkat atasan. Okay. Dan kes jenayah lain contohnya di mahkamah tinggi juga, ini juga peringkat atasan lah, iaitu yang membicarakan apa saja kesalahan warga negara dan juga pelancong asing. Contohnya kes dadah bawa ke mahkamah tinggi. Kes dadah pelancong asing contohnya. Ataupun kes sivil jenayah lain, contohnya rayuan sivil bagi mahkamah rendah. Melebihi 25,000 boleh bawa kat sini untuk rayuan sivil lah. Okay. Kita ada mahkamah rayuan tapi jumlahnya, jumlah tu kurang, bawa ke mahkamah tinggi lah. Tadi kena lebih 250,000. Itu dia punya contoh. Bagi kes jenayah, maknanya kat sini berkuasa mendengar rayuan sekiranya kes jenayah tersebut daripada mahkamah rendah yang nilai dendanya lebih kurang 25,000. Okay, ini antaranya lah. Dan nasihat ataupun proceeding, bukan proceeding mahkamah lah mengenai perlembagaan ke apa-apalah, semua di mahkamah tinggi. Okay, untuk mahkamah rendah di peringkat persekutuan kita ada mahkamah session. Ini kadang-kadang kita buat siasatan awal. Orang itu ditangkap kerana isu membunuh, dia tak terus bawa mahkamah tinggi, kita akan bicarakan dulu di mahkamah session. Mana-mana negeri lah. Okay. Sekiranya dia disabitkan, baru dibawa ke mahkamah tinggi untuk dibicarakan dengan lebih lagi. Sekiranya kita dapat bukti yang cukup, barulah dibawa ke mahkamah tinggi. Mahkamah session ni boleh bawa dua-dua, kes jenayah boleh, kes sivil boleh. Kalau kes sivil melibatkan nilai tak lebih 25,000, so dia kena 25,000 ke bawah. Itu mahkamah dia. Kes jenayah contohnya apa saja kesalahan. Akan tetapi mahkamah session tak boleh jatuhkan hukuman mati. Biasanya sebab itulah dibicarakan di mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ni akan tetapkan orang itu perlu dihukum apa. Mati ke apa ke. Kalau dia dihukum mati contohnya gantung, dia kena nak buat rayuan, bawa ke mahkamah rayuan pula kat atas ni. Itu contoh. Dan mahkamah juvana ni sebenarnya mahkamah khas untuk bagi yang mereka berumur remaja lah, 18 tahun ke bawah, kes-kes jenayah. Okay. Akan tetapi dia diletakkan di bawah mahkamah rendah, dia bukan mahkamah khas lah kita sebut, mahkamah rendah. Okay. Pesalah tidak akan dihukum penjara, pesalah ni mereka akan diletakkan di sekolah pemulihan akhlak. Contohnya sehingga berumur 21 tahun lah. Okay. Dan perbicaraan dijalankan secara tertutup, dia tak terbuka. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok kes lain, kenapa boleh tunjuk dalam berita, tapi juga tak boleh. Okey, mahkamah magistrate juga di peringkat kita panggil mahkamah rendah lah, peringkat bawahan, iaitu magistrate kelas 1, kelas 2. Magistrate kelas 1 ini tak ada hakim, dia ada magistrate sahaja. Sama juga bincangkan kes jenayah dan sivil. Dia juga keluarkan saman ataupun warrant, contohnya warrant tangkap. Dikeluarkan oleh mahkamah kalau nak tangkap orang tu kan. Okay. Melibatkan hukuman penjara dan hukuman denda, sama juga contohnya 5 tahun penjara, denda 10,000 sebatan, banyak dibuat di mahkamah magistrate kelas 1 lah. Okay, contohnya kes apa? Dadah ke apa semualah, custom ke. Okay. Mahkamah magistrate kelas 2 yang melibatkan hanya inilah kita sebut hukuman yang rendah lah, maknanya penjara 3 bulan ke, denda ke, contohnya mencuri. Okey. Ataupun mahkamah tuntutan kecil, ini untuk tuntutan sahaja. Mahkamah jenayah tak boleh kat sini. Contohnya kamu nak tuntut daripada kawan kamu untuk hutang, contohnya lah bawah 3,000.
Boleh bawa ke mahkamah sinilah, mahkamah tuntutan kecil. Hanya untuk menuntut saja, tuntutan saja, bukan untuk kes jenayah. Okay, mahkamah penghulu tidak aktif. Kita ada mahkamah khas. Okay, saya terus kepada mahkamah khas iaitu mahkamah tentera. Okay, lagi sikit Mahkamah tentera ini untuk tentera sahaja, khas untuk tentera. Sebab agung yang ketuanya, tapi dia tak bincangkan kes sivil jenayah yang tentera. Maknanya hanya melibatkan kes kesalahan sebagai tentera. Dia tak jalankan tugas, tak mengabaikan tugas, tak ikut cakap ketua. Itu sebenarnya untuk tentera lah. Okay. Untuk mahkamah khas raja-raja yang melibatkan raja-raja dan sultan sahaja. Maknanya mereka ada kesalahan ke apa semua, sama juga. Membunuh ke apa semua ke, ada mahkamah khas mereka. Mahkamah khas lain adalah mahkamah perusahaan iaitu mahkamah yang melibatkan pertikaian antara pekerja dengan majikan. Perusahaan lah, perkilangan ke sektor apa semualah. Apa contohnya tak dibayar gaji apa semua, apa lagi isu-isu pekerja lah. Boleh dibawa ke mahkamah perusahaan. Okay, yang lain adalah mahkamah syariah untuk urusan orang Islam. So kes sivil contohnya nafkah tanggungan perkahwinan, kes jenayah berjudi, berzina, tak puasa, ajaran sesat, semuanya mahkamah syariah uruskan. Okay, dan kat mahkamah kita ada hakim ataupun kadi kita panggil. Ini untuk umat Islam sajalah, orang Islam sahaja, dan kesalahan yang besar akan dibicarakan di mahkamah tinggi, yang kesalahan kecil sikit akan di mahkamah rendah. Okay. Mahkamah Adat Bumi Putera hanya untuk kes pelanggaran adat sahaja. Suku-suku kaum Sabah Sarawak yang langgar adat. Akan tetapi sekiranya suku kaum itu contohnya membunuh, dia kena dibicarakan di mahkamah yang tadi-tadilah, yang tadi. Ini untuk yang melanggar adat mereka sahaja. Okay, ini Peguam Negara secara ringkas sikitlah. Peguam Negara ini hanya sebagai penasihat undang-undang kepada Agung lah, Agung, Jemaah Menteri dan Menteri Ada Peguam Negara yang kita panggil Attorney General. Okay. Peguam Negara dilantik oleh Agung atas nasihat Perdana Menteri dan berkelayakan nanti untuk jadi hakim. Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Agung. Warga negara Malaysia dan punya pengalaman sebagai peguam paling lama 10 tahun sebelum dilantik sebagai Peguam Negara. Okay. Ini fungsi dia lah, beri khidmat nasihat, menjadi sumber rujukan mengenai apa-apa masalah perundangan, menggubal semua perundangan, memberikan arahan pendakwaan bagi kes-kes jenayah, mewakili kerajaan dalam semua kes sivil, maknanya tuntutan kerajaan kita kepada negara lain. Peguam negara kita akan itulah. Dan semakan semula pencetakan undang-undang, tadi proses nak buat undang-undang kan kita bawa draft kepada Peguam Negara. Jadi ini juga adalah tugas Peguam Negara. So ini adalah Peguam Negara kita sekarang, Tan Sri Idrus Harun, Peguam Negara kita sekarang. Okey, itu sahaja untuk tajuk kita untuk setiap 3 badan. Alhamdulillah sempat juga untuk habiskan. Okey, ada soalan lagi nak tanya? So badan itu lebih kepada sebenarnya bab ni untuk part kedua ni lebih kepada sama juga fungsi peranan mereka. Cuma kamu kena ingat struktur, macam tadi struktur, kategori-kategori mahkamah apa semua tu, apa yang berada bawah atasan, apa bawahan, apa mahkamah khas, dan setiap satu sebenarnya fungsi sama, cuma kesnya yang berbeza saja yang dibincangkan, dibicarakan. So sama juga dengan skop yang tadi, kehakiman perundangan peringkat parlimen besar, perundangan untuk peringkat negeri di peringkat DUN sahaja. So sebab tu saya beritahu lebih kepada fungsi dan peranan mereka masing-masing. Okey. Boleh record tadi? Siapa tadi? Boleh record tadi ke? Macam biasa Okey, 51 orang. Bolehlah. Okey, so saya rasa kat sini, okey, sebelum saya akhir, saya nak minta untuk buat kuis pertama. Boleh tak nak buat 18 hari bulan, Jumaat malam, minggu depan, bukan minggu ni, 18 hari bulan. Boleh tak? Ada apa-apa tak 18 hari bulan tu? Macam mana pun? Boleh tak agak-agaknya? 18 hari bulan. 18 hari bulan 2 pada hari Jumaat malam. Sebenarnya boleh setakat ni? Boleh, insya-Allah. Okey, nanti saya minta kepastian semula dalam grup, confirmationnya sekiranya okey, kamu boleh take note sekarang. Kita akan buat
kuis pada pukul 8 ni je Google Form je sebenarnya kuis 1 ni hanya bab 1 dan bab 2 saja. Nanti saya beritahu balik dalam grup lah. Bab 1 dan bab 2 sahaja pada setengah jam saja dalam 40 minit 8 sampai 8.40. Tak adalah kita macam meet macam ni. Saya bagi link, jawab, hantar. Okey, boleh? So sekarang ni kamu take note dulu pada 18 hari bulan pukul 8 sampai 8.40. Nanti saya akan bagi tahu baliklah dalam grup. Jadi minta tolong bagi tahu setakat ni kawan-kawan lah. Untuk sebab saya nak buat semua kuliah sama lah, maknanya kita nak standard kan, biar maknanya semua kuliah saya ambil pada masa yang sama lah. Nanti saya confirmkan balik dengan kelas petang ni, kelas esok macam mana. Okay, so take note dulu lah. Okay, so terima kasih banyak untuk hari ni. Okay, nanti saya akan bagi nota ni nanti dalam Google Classroom. So setakat ni kamu dah boleh tengok lah bab 1 dengan bab 2. Setakat dah ada grup yang saya dah bagi. Nanti saya akan masukkan untuk bab kedua. Dan bab ketiga ini dalam Google Classroom. Kamu boleh tengok semula nanti. Okay, so kita jumpa next week macam biasa. Minta tolong baca minggu hadapan untuk bab 4 dengan bab 6. Kita akan belajar sekali dua-dua bab 4 dengan bab 6 pada minggu hadapan. Okay, so terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.